أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita teruskan pada perbahasan yang seterusnya, dan saya umumkan lagi sekali lah. Imam sebut tadi, siapa-siapa yang tuan-tuan masih belum ada kitabnya, kalau ingin memiliki kitab, ya ada kat depan ni lah ya. Cuma kitab ini harganya RM20 berserta dengan belakang tu, kalau tuan-tuan tengok, ya untuk sumbangan kepada madrasah saya di Shah Alam ya, Seksyen 15 Shah Alam, Madrasah Dakwah dan Tarbiyah Al-Hasaniyah. Baik, muka surat 12 kita perbahaskan ahli sunnah wal jamaah dan firqah yang sesat. Firqah maknanya kumpulan yang sesat. Baik, pengertian ahli sunnah wal jamaah ialah kaum muslimin yang berpegang dengan i'tiqad, pegangan dan kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cuma di sininya Syekh saya ya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani, ya saya belajarnya dengan beliau, dia ringkaskan kepada 3 perkara. Apakah yang dinamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Ialah i'tiqad Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tiqad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan i'tiqad ataupun pegangan kepercayaan sebagaimana ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ni ya. Kalau disebut akidah ahli sunnah wal jamaah, ialah akidah pegangan kepercayaan Nabi, para sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Syekh saya kata kenapa kita sebut 3 begini, supaya kita dapat jelaskan dengan beberapa akidah yang lain. Contoh kita bawa Syiah lah. Oleh kerana Syiah hari ini sedikit isunya disebut-sebut. Contohnya Syiah ini dia hanya berpegang dengan ahli keluarga Nabi. Sebab tu kadang-kadang dia tanya, salahkah kami ya menyayangi, mencintai ahli keluarga Nabi? Kita kata nak cinta pada ahli keluarga Nabi, nak ikut ahli keluarga Nabi tidak salah, tapi jangan sampai mengkafirkan para sahabat yang lain. Syiah dia terima Sayyidina Ali aja. Ya, adapun Sayyidah Aisyah kafir bagi dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, kafir. Itu bagi sebahagian Syiah walaupun tidak semua. Jadi inilah kita bezakan saya dengan tuan-tuan. Akidah ahli sunnah wal jamaah ialah akidah sebagaimana Nabi, sebagaimana para sahabat Nabi, dan termasuklah sebagaimana ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah bersabda tuan-tuan ya, yang ini sebagai salah satu dalil di antara banyak-banyak dalil bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad dari sudut pemahaman. Salah satunya Nabi sebut wallazi nafsu Muhammad biyadih, ya demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad di dalam tangannya, iaitu di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, akan berpecahnya umatku kepada 73 golongan. Firqah sama ada kita nak namakan kumpulan ataupun golongan. Fawahidatun fil jannah, ya maka Nabi mengatakan satu golongan daripada 73 itu, satu golongan akan berada dalam syurga. Wasintani wa sab'una finnar, 72 lagi golongan akan masuk neraka. Maknanya tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan akidah ahli sunnah wal jamaah, maknanya di luar sana tu ada 72 lagi. Yang nak kita belajar, yang nak kita tahu, yang anak-anak kita nak kena tahu. Sebab 72 yang di luar sana itu semuanya akan dibawa ke neraka. Wa iyazubillah ya, kita minta berlindung. Baik, qila man hum ya Rasulullah. Qila, maka para sahabat ridwanullah alaihim bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang masuk neraka yang 72 itu? Maka Nabi jawab, qala ahlus sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ya, hadis ni riwayat daripada Imam Tabrani. Baik, tuan-tuan ya, hadis dia dia punya banyak matan. Ada satu hadis Nabi jawab, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi, ahli sunnah wal jamaah, yang satu firqah, yang satu golongan yang masuk syurga itu ialah ma ana alaihi, di mana kepercayaan mereka sebagaimana aku, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Tuan-tuan boleh rujuk hadis-hadis yang banyak ya, hadis-hadis sahih yang banyak. Baik, sumber dan pengasas yang dinamakan pengasas ataupun sumber akidah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah secara berasingan, belum tersusun secara rapi dan teratur.
Kemudian ianya dikumpulkan dan dirumuskan oleh seorang ulama usuluddin, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijrah dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 Hijrah pada usia 64 tahun. Baik, tuan-tuan, satu benda yang kita nak kena faham dalam hukum atau dalam apa sahaja, semua perkara ni sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah yang pada asasnya. Maka perkara yang berada dalam Quran dia tidak tersusun. Contoh kita kata ayat berkata dengan hukum atau berkata dengan ibadah. Sembahyang, ayat sembahyang ada dalam surah apa? Dia ada dalam surah Baqarah, dia ada dalam surah Ali Imran. Ayat haji dia ada dalam surah apa? Dia tidak kata tersusun. Macam kita belajar fiqh, dia ada bab. Sana kita belajar kitab fiqh yang disusun oleh ulama, dia letak bab at-taharah, babus salah, babus saum. Habis belajar bab taharah masuk bab solat. Habis bab solat masuk bab puasa. Habis bab puasa masuk bab haji. Masuk bab jual beli. Quran dia tidak begitu. Cuba tuan-tuan baca Quran. Ya, kadang-kadang jumpa ayat tauhid. Ya, kadang-kadang jumpa ayat haji. Duk bincang sekejap haji, masuk ayat muamalah. Duk bincang ayat muamalah, cerita pasal Nabi Musa. Maka dia tidak tersusun. Maka ulama fiqh, dia keluarkan hukum-hukum fiqh, maka dia karang sebuah kitab fiqh, maka dia susun. Maka lahirlah ulama-ulama yang dinamakan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki. Sama juga dalam soal akidah. Ayat akidah ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ada pula dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa lagi? Ayat yang atas lagi ada tadi, akhir sekali ditutup dengan apa? Minal jinnati wan nas. Ayat surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini ayat-ayat tauhid, ayat-ayat usuluddin yang menjadi asas-asas akidah dalam Islam. Dengan sebab inilah dia tidak tersusun, teratur, maka ulama inilah yang dikatakan pelopor, pengasas kepada menyusun, merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey tuan-tuan ya. Dan di antara imam itu namanya Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang keduanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua imam yang utama. Sebagaimana dalam fiqh dia ada 4 yang utama, yang muktabar. Yang ni ada 2 yang utama. Bukan menafikan yang lain, tidak. Tapi yang muktabar, yang saya cerita daripada awal kuliah tadi. Yang diterima ilmu mereka, disahkan ya kealiman mereka, akhlak mereka oleh ulama-ulama yang lain. Macam sekarang lah tuan-tuan, doktor ni banyak doktor ni. Ya, tapi ada doktor pakar. Siapa yang kata dia pakar? Doktor-doktor lain yang sahkan dia tu pakar. Kemudian pakar tu pula pakar semua ke? Tak, dia ada pakar jantung. Dia ada pakar saraf. Kalau kita sakit jantung pergi jumpa pakar saraf boleh tak? Boleh juga, tapi dia baiki saraf ajalah. Sama juga ulama ini. Memang semua ulama kadang-kadang mereka tu alim, tapi keutamaan ilmu yang ada pada mereka itu. Yang ni yang dikatakan disiplin ilmu. Boleh tuan-tuan ya? Baik, semua saya nak sebagai kekuatan sedikit di sininya. Dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Ittihaf Sadatul Muttaqin. Tuan-tuan selalu duduk dengar baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Ihya tu dia ada syarah kepada kitab iaitu yang namanya iaitu Ittihaf Sadatul Muttaqin. Dia punya pengarang dia ialah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi. Mudah bahasanya dia panggil Imam Az-Zabidi. Dalam kitab itu jilid yang kedua dia kata muka surat 6, iza utliqa ahlus sunnah wal murad bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut pengikut ahli sunnah wal jamaah, apa maknanya? Iaitu orang yang mengikut fahaman ataupun rumusan yang telah dibuat oleh Imam Asy'ari, fahaman yang dirumuskan oleh Imam Maturidi. Boleh tuan-tuan ya? Wallahu a'lam. Imam Abu Mansur, yang ni tuan-tuan boleh bacalah dari sudut siapa Imam Abu Mansur. Cuma beliau, Imam Mansur ni itu pada tahun 333 Hijrah. Ia terkemudian 9 tahun daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Boleh tuan-tuan ya? Baik, kita lihat muka surat 14. Saya ulang lagi sekali supaya tuan-tuan ambil perhatian dalam bab fiqh. Bukan kata tak ramai, cuma seorang ulama dia kata apa? Amma fi zamanina haza. Dalam ni pun saya tulis dalam ni. Amma fi zamanina haza, adapun pada zaman kita pada hari ini, la yajuzut taqlid, tidak boleh tuan-tuan ikut illa a'immatil arba'ah. Dalam bab fiqh illa kecuali tuan-tuan kena ikut 4 imam ni. Dalam bab fiqh.
Adapun pada zaman kita hari ini, kata dia, tidak harus kita ikut dalam bab fiqh kecuali 4 imam ni. Cumanya dari segi disiplin ilmu, saya dengan tuan-tuan orang awam, kita tak boleh ikut ke-4 ini. Kita ikut salah seorang daripada 4 imam ini. Ya, kerana apa? Kerana kemampuan tahap ilmu kita tak mampu mempelajari keseluruhan ilmu ke-4 imam itu. Dalam bab ijtihad dan sebagainya. Boleh tuan-tuan saya sentuh sedikit. Sama termasuklah, bukan kata imam lain tak ada pada zaman itu dari segi usuluddinnya, dasar-dasar agama. Tapi ketika itu yang mempelopori, yang utamanya ialah 2 imam ini. Kalau tuan-tuan melalui 2 imam ini, insya-Allah dari segi akidah tuan-tuan akan melalui akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk kembangkan boleh belajar. Ya, supaya kita tetaplah imam kita. Baik, muka surat 14. Firqah atau kumpulan yang sesat. Ya, kumpulan yang sesat, kalau tuan-tuan baca kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Imam Mufti Syekh Sayyid Abdul Rahman, yang terkenal dengan gelaran Ba Alawi, dia menyebut ada 72 lagi firqah. Cumanya 72 tu dirumuskan pada 7 kumpulan. Ya, kita kata 72, kalau kita nak kira 72 semua sekali tuan-tuan sekalian, ya, dia tidak jumpalah secara khususnya. Tapi cara umumnya dia 7 kumpulan yang besar. Yang pertama Syiah. Okey, ya, kumpulan Syiah. Cumanya Syiah ni saya sebut macam tadi, dia adalah suatu kumpulan yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali sehingga mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan. Sebahagiannya mereka mengatakan. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah Sayyidina Abu Bakar, bahkan setengahnya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Golongan Syiah ni dia ada 22 aliran. Yang kita kata daripada dia ada 7 yang besar. Pertama Syiah. Syiah tu sendiri ada 72. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Alawiyah, ya, ada Syiah Imamiyah. Yang Iran tu Syiah Imamiyah, yang Imam 12. Ya, Imam 12. Bermula daripada Imam Sayyidina Ali. Yang saya pergi ke Yaman dulu masa sampai di Sun'a. Sampai di Sun'a hari Jumaat pagi. Ya, lepas tu tuan-tuan sekalian duk sibuk, duk urusan semua sekali, nak tunggu barang semua sekali. Dekat nak Jumaat. Saya pun keluar daripada situ saya dengan kawan seorang lagi. Jumpa seorang Arab, saya kata boleh tak kamu tunjuk masjid nak pergi solat Jumaat. Padahal kita musafir tapi dah sampai situ nak dengar khutbah dan sebagainya. Tapi kawan dah pesan, kalau kamu sampai Sun'a ni ramai Syiah. Selain daripada kumpulan lain. Ya, jadi tanya Arab. Kita pun tanya seorang Arab ni, boleh tak kamu tunjuk pada aku ni masjid? Tapi ahli sunnah, masjid sunni. Dia kata boleh. Arab ni tuan-tuan jangan tanya dah dia semua boleh. Katanya dia boleh. Saya pergi ke Mesir dulu. Kita seminggu pergi berjalan, kemudian tak jumpa jalan balik. Tapi ingat tempat tu. Mana saya tanya tempat tu. Dia kata pergi sana, hujung tu belok. Sampai sana tak jumpa. Tanya Arab sana. Dia kata bukan sini sono. Kata sudah Arab. Tapi kita kata tapi bukan semua Arab lah tuan-tuan ya, bukan semua Arab. Jadi Arab ni bila mana tanya masjid Sunni, pergilah dia bawa tu dia tinggalkan kita kat situ. Tak apalah jumpa masjid. Masa azan, lepas hayya 'alas solah, hayya 'alal khairil amal, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal khairil amal. Saya kata sudah, masjid apa dah? Masjid apa dah? Tapi nak keluar, tapi dalam hati dah masjid Syiah dah. Saya kata, dah kawan-kawan duk pesan, masjid Syiah dah. Pakat dengan kawan tu bisik-bisik, macam mana kita ni nak keluar ke tak nak keluar? Kalau keluar kena bunuh kita hari ni. Tak adalah cakap dengan dia. Tak apalah, duduklah dulu. Duduk tu khutbah. Bila mana khutbah? Dia khutbah pasal sahabat. Saya dengar, tapi dia khutbah pasal sahabat tidak sebagaimana kita dengar dia mengkafirkan sahabat, dia apa ni, dia maki hamun sahabat, tak ada. Dia puji Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kemudian tak apalah, sembahyang selesai. Kemudian ambil bas pergi ke Sun'a. Pergi ke Hadramaut. Sampai Hadramaut saya tanya kawan-kawan sana. Saya dah sembahyang masjid ni sekian-sekian ni, dia azan macam ni. Dia kata masjid Syiah lah tu. Cuma Syiah Zaidiyah. Maka Syiah ni banyak. Jadi saya kata macam mana solat saya tadi? Dia kata sah sebab fiqh Syiah Zaidiyah ni dia hampir sama dengan fiqh Imam Syafi'i. Yang tu yang kita kata tak boleh nak kafirkan keseluruhan ulama-ulama. Tapi sesat boleh kata sesat. Macam tuan-tuan pernah sesat tak? Pernah tak sesat? Kau tak perasan? Tuan-tuan pernah sesat tak? Kau pernah ikut ayah pin ke?
Tak adalah. Sesat jalan. Pernah? Sebab tu kalau kita kata, semua sesat masuk neraka. Tak. Takkan sesat jalan masuk neraka juga. Itu yang kita bahas awal-awal tadi. Tidak dengan makna semua tu. Tak boleh kata semua. Gitulah. Tapi kita kata sesat. Sesat. Mungkin dalam kesesatan itu dia kembali balik pangkal jalan. Tapi kita tak boleh hukum kufur. Tapi kalau dah setengah mereka mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan, itu kafir lah. Sebab tu kita kata umumnya firqah tu sesat. Wallahualam, boleh ya tuan-tuan ya? Kafir lain, sesat lain. Sebab tu ada setengah orang dia faham, saya tak sesat ustaz sebab saya tak ikut ajaran sesat. Nampak tak? Dia bukan masalah tak ikut ajaran sesat. Tak ikut ajaran sesat pun kalau tak ikut Quran, sesat lah. Yang ajaran sesat tu kenapa dia tak ikut, dia kata sesat? Sebab dia tak ikut Quran lah. Baru sesat. Jadi orang walaupun dia tak ikut ayah Pin, Tuhan Harun ke seorang lagi? Dia tak ikut Tuhan Harun, dia tak ikut Tuhan Ahmad 100. Kak Ampang ke Ahmad 100? Ahmad 100 ni dia kata, Allah ada 99 nama, dia yang ke-100. Hebat juga idea dia tuan-tuan. Jangan dapat. Tak, betul juga. Ya ke betul? Janganlah tuan-tuan, tu saya tanya sajalah. Bagus juga idea dia. Tapi nak masuk kumpulan dia, nak kena bagi isteri kat dia. Tapi tuan-tuan, yang kita duk ceritanya, ada orang ikut. Tapi saya nak sebut bukan apa pada tuan-tuan. Kenapa ajaran tu sesat? Bukan kerana kita kata, kerana tak ikut Quran sesat lah. Wallahu alam. Bolehlah ya? Baik, yang keduanya Khawarij. Iaitu yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Bahkan sebahagiannya mengkafirkan Sayyidina Ali. Dan sebagainya. Dan mereka pula memfatwa bahawa membuat dosa besar menjadi kafir. Kalau Khawarij, dosa besar kafir. Kita, ahli sunnah wal jamaah, melakukan dosa besar, ahli maksiat. Mati tak sempat taubat, masuk neraka paling ringan. Tuan-tuan tahu ya, umat Nabi Muhammad, mati dalam keadaan dosa besar, neraka paling atas sekali. Tuan-tuan tahu neraka paling ringan sekali, neraka apa? Tuan-tuan belajar tak ni? Tapi tak apa dah, sebab tak nak masuk dah. Syurga, tuan-tuan tahu syurga? Syurga tahu tak paling tinggi sekali? Firdaus. Syurga, neraka paling ringan, neraka Jahannam. Paling ringan. Ya? Jahim yang paling panas. Sebab tu kadang-kadang dia bertengkar dengan kawan dia, Jahannam kau. Maknanya betul dah tu. Sebab dia orang Islam, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ni kalau sekadar dosa besar, mati tak sempat taubat, dia paling atas sekali. Kecuali munafik. Yang tu tak ada peluang. Ya? Okey sikitlah tak? Neraka paling ringan. Ya ke? Tapi nak bagi tahunya ialah ni tak ada tuan-tuan ya, tuan-tuan masa mengaji tu nak kena pandai juga, jangan catik semua. Yang ustaz bergurau pun catik juga, tak payahlah. Yang tu ada benda-benda tu kita selingan aja tu. Ni ustaz ni kata neraka okey sikitlah. Neraka paling ringan dah betul. Jangan. Okay, tapi neraka paling atas. Tapi bagi mereka dosa besar kafir. Judi kafir. Ni Khawarij. Mereka ada 20 aliran. Baik, yang ketiganya Mu'tazilah. Mu'tazilah tuan-tuan sekalian iaitu golongan yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Manusia membuat pekerjaannya sendiri. Bahawa tidak boleh lihat Allah, Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam syurga. Ini beberapa perkara, dan dia katakan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat. Mu'tazilah dia ada fahaman dia tuan-tuan dia. Kita i'tikad di sunnah berjamaah syurga atau neraka. Mu'tazilah ni dia ada satu tempat lagi di tengah-tengah. Ada orang dia kata balik akhirat nanti syurga pun tak, neraka pun tak. Ni tengah-tengah. Ni golongan atas pagar lah ni. Kena hurai juga. Tak payahlah ya. Sebab tu tuan-tuan tolong pastikan belah mana tuan-tuan nak duduk. Nak duduk belah syurga ke belah neraka. Tapi ada orang ni ada orang tuan-tuan dia tak tahu. Saya ustaz tak tahulah nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Ya tuan-tuan. Sebab kita tanya dia nak masuk syurga tapi mengumpat tak berhenti lagi. Tu masuk syurga ke nak masuk neraka tu? Sebenarnya. Kata nak masuk syurga tapi sembahyang tak lagi. Kalau tanya nak masuk syurga tapi nombor ekor duk beli lagi tak berhenti lagi tak? Tu nak masuk syurga ke nak masuk neraka tu? Ke duduk tengah-tengah? Okeylah setakat tu dululah tuan-tuan ya. Baik, yang ketiganya Mu'tazilah. Dan asas fahaman Mu'tazilah ialah bergantung kepada akal ataupun logik. Tak logik dia tak terima.
Ada nas ke, ada Quran ke, ada hadis, dia tak terima, tak logik. Ini ada orang akhir zaman. Dia ada 20 aliran. Yang seterusnya Murji'ah. Memfatwa bahawa membuat maksiat kedahkan tidak memberi mudarat jika telah beriman. Ni Murji'ah nama dia tuan-tuan ya. Yang inilah istilah baru sekarang. Jangan nilai saya pada zahir. Saya nampak aja macam ni. Tak tutup aurat tapi hati beriman. Ni. Buat maksiat tak ada mudarat sebab dah ada iman. Tahu tak? Itu P. Ramlee pandai juga dia sindir tak? Dia jadi ketua perompak 40 penyamun, mati dalam iman. Jangan main-main. Kenapa senyum ni? Mati dalam iman. Jadi ketua perompak. Jangan nilai pada zahir. Nilai ni. Sebab kalau zahir buat maksiat pun, sebab hati beriman. Itu Murji'ah nama dia tu. Nampak tuan-tuan ya? Mama macam tu. Saya ni ustaz mulut nampak celupa, tapi hati baik. Ya ke? Kata kat orang bukan main lagi, celupa mulut, laser. Tapi jangan nilai saya pada mulut zahir saya, hati saya beriman. Murji'ah. Baik, kemudian Najariyah. Najariyah ialah memfatwa bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, iaitu dijadikan Tuhan. Tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Golongan Najariyah ada 3. Dia ada 3 golongan. Murji'ah dia ada 1 je. Kemudian Jabariyah. Jabariyah ialah golongan yang memfatwa bahawa manusia majbur. Apa makna majbur? Terpaksa. Artinya manusia tidak ada apa-apa. Tidak ada daya, tidak ada apa-apa. Al-kasbu wal ikhtiar. Al-kasbu, usaha, ikhtiar. Kita sebut dalam bahasa Malaysia, ikhtiar. Sebenarnya ikhtiar ni maknanya pilih. Kita ada usaha dan kita ada pilihan. Soalan lagi sekali tuan-tuan ya. I'tikad ahli sunnah wal jamaah, selain daripada beriman kepada qada dan qadar, tetapi wajib usaha dan ikhtiar. Kita guna bahasa Arab. Sebenarnya al-kasbu bahasa Arab usaha, al-ikhtiar pilih. Allah bagi kita mampu sedikit usaha, Allah bagi kita pilih. Tak perasan tak Allah bagi kita pilih? Macam hari ni, kita boleh pilih nak datang tak nak datang. Hari ni kita nak makan apa? Kita nak masak apa? Puan-puan nak masak apa hari ni? Puan-puan boleh pilih. Nak pergi mana hari ni? Boleh pilih. Nak tidur pukul berapa? Nak bangun pukul berapa? Kita boleh buat pilihan. Kita nak cari rezeki lebih. Boleh usaha. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi golongan Jabariyah ini, golongan yang dia kata kita tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Serah saja pada Allah. Kalau jadi macam tu, Allah lah yang tentu. Okey, silakan. Boleh. Baik. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada usaha, kecuali ada daya juga, ada usaha juga, kecuali dengan Allah. Bukan kata la langsung, la nafi langsung. Sebab dia ada illa kat depan tu. Istisna. Memang tak. Baik, saya tanya tuan-tuan. Hari ni kita hidup kerana apa? Kita hidup kerana Allah hidupkan kita. Apa tak? Mana hidup tak? Hiduplah. Tapi Allah yang hidupkan. Sama juga tadi. Kita ada kudrat tak sekarang ni? Ada tak kudrat? Ada. Ada tak sedikit tenaga? Ada. Ada tak sedikit usaha? Ada. Tapi usaha dan itu daripada Allah. Tapi ada tak benda tu? Ada. Dia bukan dia gini, saya nak sebut. Kadang-kala la ni la nafi sahaja. Kadang-kala la ni dia panggil la nafi lil jins. Nafi segala benda. Ni bukan nafi sebab dia ada illa kat depan tu. Okey, gitu dulu ya. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada usaha, illa, kecuali ada daya, ada usaha. Daya dan usaha itu pun daripada Allah. Tapi ada tak? Ada. Dia datang bab tauhid, nanti kita belajar sifat Allah tu makin jelaslah. Bukan kata menafikan tak ada daya langsung, tak ada daya mati habislah. Ada kecuali dengan Allah, bukan dengan kita, kecuali dengan Allah. Sebab tu nak bahas satu benda lagi. Satu benda kita bahas usaha dan ikhtiar. Ada usaha tak? Ada. Ada ikhtiar tak? Ada. Kalau macam tu jangan makan. Jangan makan. Tak ada daya, tak ada usaha, jangan makan. Kenyang tu? Tadi dah makan dah. Dah makan tu pergi ke tempat makan tak? Pergi. Ada daya tak? Ada. Memang ada, tapi bangun tak? Bangun. Dengan Allah. Dengan pemberian Allah. Sebab tu salah satu tajuk ni kita nak kena belajar. Kadang-kadang Allah guna li, kadang-kadang Allah guna bi, kadang-kadang Allah guna ma'a. Tu nak kena bahas secara detail yang tu tuan-tuan ya. Kadang-kadang alhamdulillah.
Kadang-kadang ma'allah, kadang-kadang billah. Tu ulama-ulama sufi dia bahas benda-benda begini. Wallahu a'lam ya, setakat tu dulu. Takut tak sempat habis. Baik, musyabbihah, golongan musyabbihah iaitu kaum yang memfatwa bahawa Allah keserupaan, ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Di sana ada musyabbihah, golongan yang ketujuh. Iaitu saya sebut tadi, golongan yang fatwa, yang berfahaman ada keserupaan dengan Allah, Tuhan dengan manusia. Umpamanya bertangan, berkaki, duduk di atas kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lain. Nampak tuan-tuan, benda-benda begini ni termasuk dalam musyabbihah ataupun mujassimah. Allah duduk atas, Allah duduk atas arash. Ni selalu orang duk sebut. Cuma saya bahas ringkas dulu. Tuan-tuan sekalian, Allah sebelum ni dia tak ada, orang apa kita kata ya, sebelum ni alam ni tak ada. Arash tidak ada, langit tidak ada, semua tidak ada sebelum ni. Yang adanya hanya Allah. Maka kalau lepas ada benda tu baru nak kata Allah duduk di situ, maka benda tu tidak tepat perbahasan dia. Kalau kita kata Allah duduk atas langit, sebelum ada langit, Allah duduk atas arash. Arash tu apa? Arash tu Allah yang cipta. Sebelum ada arash, takkan Allah cipta arash, barulah Allah duduk atas arash. Jadi sebelum tu Allah duduk macam mana? Nampak tu. Nanti dalam bab sifat Allah saya bahas sikit. Allah wujud tanpa bertempat. Itu kata Sayyidina Ali. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Tuan-tuan sekalian. Kan Allah bila makan. Allah ni tak apa tempat. Kenapa? Kerana Allah ni sebagaimana dia sebelum ni. Dia sebelum ni tu macam mana? Dia sebelum ni tak ada benda yang ada ni. Tiba-tiba bila mana? Lepas tu orang kata, tu ustaz tu ada ayat Quran tu. Kemudian kita kena bahas pula dari segi pembahagian ayat Quran. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Bagaimana memahami ayat muhkamat, bagaimana memahami ayat mutasyabihat. Wallahu alam. Kesimpulannya, Syiah ada 22 aliran, Khawarij ada 20, Mu'tazilah ada 20, Murji'ah ya ada 25, Najariyah ada 3, Jabariyah 1, Musyabbihah 1, kesemua sekali 72, tambah dengan Ahli Sunnah 73. Boleh ya? Cuma muka surat 16 tu ada kadang-kadang dia masuk-masuk begitu. Ada golongan Qadariyah termasuk golongan Mu'tazilah. Golongan Qadariyah ni dia termasuk orang panggil apa? Pecah-pecahan Mu'tazilah. Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadiani termasuk dalam kaum Syiah. Kaum Ibnu Taimiyah termasuk dalam golongan Musyabbihah dan golongan Wahabi termasuk kaum pelaksana atau penyebar. Tuan-tuan, yang ni kena bahas, yang ni kadang-kadang sekarang ni yang isu yang paling panasnya ialah kalau kita sebut Wahabi lah. Ya, Wahabi. Wahabi itu ialah dia bukan nama Wahab. Wahab tu ayah dia. Dia tu namanya Muhammad Abdul Wahab. Cuma dia ni lebih cenderung pemikiran dia kepada Imam Ibnu Taimiyah. Kecenderungan, dan mereka ni menjadi penyebar fahaman-fahaman ini. Walaupun tidak semua fahaman itu daripada Ibnu Taimiyah, tidak. Ya, ada yang mereka fahaman sendiri. Nanti belakang tu saya sebut sedikit perbahasan. Kemudian kita bincanglah tuan-tuan ya kalau ada pandangan-pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, pada hari ini semakin jelas fahaman-fahaman baru yang merosakkan akidah umat Islam, contohnya fahaman sekular. Ya, itu rosak akidah, fahaman sosialis, pluralisme. Sama ada pluralisme agama ataupun pluralisme dalam bab pemahaman. Ya, Islam demokrat, Islam liberal dan lain-lain. Wallahu alam tuan-tuan ya. Setakat tu dulu. Baik, kita masuk bahagian pertama. Okey. Cuma tu ada muka surat tu saya bawa beberapa kata-kata hadis kursi, kata-kata syekh-syekh yang tertentu. Wallahu alam. Baik, muka surat 19. Yang tu tuan-tuan, yang tu itu ya, iza zukirtu zukirta ma'i. Ni hadis kursi. Nabi tanya, wahai Allah, apakah salah satu kelebihan aku? Maka Allah jawab pada Nabi, iza zukirtu, antara kelebihanmu wahai Nabi Muhammad, apabila aku disebut zukirta ma'i, ya, apabila aku disebut iaitu namamu akan disebut bersama namaku. Ya, ala bahasa mudahnya apabila disebut namaku dengan sendirinya akan disebut namamu. Tu kelebihan Nabi Muhammad tuan-tuan ya. Kita alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad, kita cukup bersyukur. Tahu tahu umat Nabi Muhammad ni dalam satu sabda Nabi sebut apa? Nabi kata innal jannata hurrimat alal umam alal anbiya'i kulliha. Innal jannah hurrimat alal anbiya'i kulliha. Sesungguhnya syurga ini ditegah kepada seluruh nabi-nabi yang lain hatta adkhulaha, sehinggalah aku memasuki syurga. Ini Nabi Muhammad. Wa hurrimat alal umam, dan syurga ini diharamkan ataupun ditegah kepada seluruh umat yang lain hatta tadkhulaha ummati, sehingga umatku masuk dulu syurga. Maknanya saya tuan-tuan ni, kita umat Nabi Muhammad ni, kalau benar hidup kita sebagaimana iktikad Nabi dan segala-galanya, kita akan menjadi perasmi kepada syurga.
Itu umat Nabi Muhammad. Sebab tu ada dia panggil apa? Tuan-tuan mungkin tuan-tuan ingat ada qasidah Jalaliyah. Ingat ya? Ada satu qasidah tu. Siapa Nabi Muhammad ni? Ni saya baca sikit lah tuan-tuan supaya hilang mengantuk sikit lah. Macam tengok TV lah, dia ada iklan sikit. Ya? Ada satu qasidah ni dia kata apa? Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Okey dah tak? Dia tak boleh banyak. Nabi Yuna, Nabi kami ni, Nabi kita semua ni, siapa dia? Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Tuan-tuan jangan faham dia bukan utusan kerajaan, dia bukan utusan sebuah negara. Tetapi utusan sebuah negara itu pun orang mulia bukan main lagi, namun dia duta. Faham ya? Termasuk duta mereka pun dimulia-muliakan. Patut bunuh lah. Ya ke? Kepengganah pula cakap gitu. Ini utusan Allah. Berapa mulia Rasulullah ini, semulia Tuhan yang mengutusnya, yang maha mulia. Berapa hebat Nabi ini, sehebat Allah Tuhan yang mengutusnya. Wa syafi'una, yang akan bagi syafaat kepada kami ni siapa dia? Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Tuan-tuan bukan calang-calang ya, kekasih Allah. Kalau kekasih kita pun kita bukan main lagi pilih, ya satu persatu kita pilih, kejap tengok ni tak jadi, tengok ni tak jadi. Berapa kali pergi tengok dulu? Ke berapa orang? Nak jadi kekasih. Ada kekasih ya? Ke tak ada? Kekasih tu isteri itulah. Ke ada yang lain? Pilih, jumpa yang ni, iaitu yang terbaik pada pandangan hati dan pemikiran kita. Bagaimana pula nak jadi kekasih Allah? Wa maulana, yang akan melindungi kita dunia dan akhirat dengan memohon pertolongan pada Allah di saat Nabi lain tak berani. Ingat tak kita? Di hari pada mahsyar, jumpa Nabi Adam tak berani. Jumpa Nabi Musa tak berani nak jumpa Allah. Wa maulana, yang akan jaga kami, yang akan melindungi kami dengan memohon pertolongan pada Allah. Siapa dia? Khalilullah. Orang yang paling dekat dengan Allah. Alaihi, ke atasnya. Salatuna, selawat kami, wahai Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Itulah nama dia tadi. Iza zukirta, Iza zukirtu, kata Allah, apabila aku ni diingatkan, ataupun namaku disebut, zukirta ma'i, namamu juga akan disebut bersama namaku. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Baik, tak apalah tuan-tuan. Ringkasan etika al-sunnah. Yang ini kita masuk satu persatu lah. Ringkasan yang pertama, pengertian iman. Baik, iman ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Baik, iman yang sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Pengertian di atas telah dinyatakan dan ditetapkan oleh para ulama hadis, ulama fuqaha seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, dia ada khilaf ulama tuan-tuan. Ada ulama kata, apa makna iman? Iman sudah cukup disebut orang itu beriman kalau ada dua. Ikrar dengan lisan, tasdik dalam hati, orang itu dikira ada iman. Tapi iman yang sempurna, itu yang kadang-kadang Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di kalangan kamu. Maknanya ada iman, tapi tak sempurna. Itu yang dia kata. Jadi kalau kita nak kata orang itu dah beriman, dia dah ikrar dengan lisan, dia benarkan keikrar dia dalam lisan, dengan hati dia, orang itu dah dikira beriman. Kalau dia tak sembahyang ustaz, dia tak sembahyang maknanya dia kaki maksiat sahaja. Tapi ada ulama fuqaha, ulama hadis dan kebanyakan ulama kata, yang biasa kita duk dengar itulah, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, iaitu membenarkan dalam hati, melafazkan dengan lisan dan kita melaksanakan dengan anggota. Okey ya? Wallahu a'lam. Ni makna iman. Selebihnya nak kena belajar lagi lah apa tuntutan dan sebagainya. Baik, yang keduanya kewujudan Allah. Meyakini i'tikad ahli sunnah wal jamaah iaitu dalam bab kewujudan Allah. Meyakini dengan jazam. Apa makna jazam? Jazam ni tetap, tak akan pernah berubah sampailah kita bertemu dengan Allah. Jangan ada sedikit benda-benda yang tergugat. Jangan tuan-tuan, ya jazam. Yang anak kita nama Jazmi itu ya tu. Ya jazam tetap bahawa Tuhan itu ada atau wujud. Ada bahasa Arab ataupun wujud. Namanya adalah Allah. Allah adalah nama kepada zatnya. Allah tu nama kepada zat Allah. Okey ya? Apa makna zat? Diri Allah. Saya dengan tuan-tuan ada diri. Ni diri kita, badan kita. Nama apa badan kita ni? Jasad kita ni? Namanya manusia. Manusia itu pula diberi nama. Ya, nama apa? Nama Zaki. Apa makna Zaki? Zaki itu nama kepada sifat cerdik.
Sama juga Allah. Allah dia ada ismu zat, dia ada ismu sifat. Apa makna ismu zat? Nama kepada diri Allah. Siapa dia? Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kata juga nama, itu nama kepada sifat. Nama Allah yang menggambarkan Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, nama Allah, Ar-Rahim, tapi menggambarkan sifat penyayang. Al-Hakim, nama Allah, tapi menunjukkan sifat kebijaksanaan. Tapi Allah, nama kepada zat. Diri Allah. Boleh ya? Sekarang duduk tengah bergebuk sekarang ni. Ya ke? Beria-ria, bergebuk nama Allah. Kemudian lawan Allah. Cukup setakat tu dulu tuan-tuan. Lawan Allah. Beria-ria, bergebuk nama Allah. Kemudian hudud tak nak. Sedangkan Allah sebut, tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Sikitlah tuan-tuan ya, kena banyak. Cuma saya sebut sikit pasal kalimah Allah. Kalimah Allah ni tuan-tuan sekalian, dia ada 3 benda yang perlu kita faham. Cuma kalau bahas satu sudut, kita payah sikit tuan-tuan ya. Tapi saya yakin tuan-tuan nak faham. Sudut pertama sebut. Nak sebut. Boleh tak orang bukan Islam nak sebut? Sekadar dia nak sebut Allah. Dia nak sebut subhanallah. Dia nak sebut insya-Allah. Saya ada satu buat frame. Kadang-kadang buat frame. Kadang-kadang ada di seksi 17 tu. Kadang-kadang nak pergi tempat lain jauh sangat, kita nak cepat. Kadang-kadang nak segera. Dia boleh buat segera. Kalau kita tunggu sejam 2 jam, dia boleh buat. Ada tempat Cina Ustaz. Dia pergi, kemudian tak apalah, you pergilah mana-mana dulu, insya-Allah, insya-Allah kata dia. Dia pandai-pandai insya-Allah. Dia cakap dengan kita, dia kata insya-Allah. Cina seksi 17, Cina Shah Alam. Jadi kita nak kata apa kat dia? You jangan cakap insya-Allah. Tapi kalau dia tanya kita balik, habis nak cakap apa? Sudah, kita nak jawab apa? Jadi kalau sekadar sebut, tak ada masalah. Ya. Akhir-akhir ini sejuk lah, ini Tuhan Allah. Semua ni ketentuan Tuhan Allah. Kita kata jangan sebut Tuhan Allah. Habis dia kata nak sebut siapa? Sebut. Kenapa tak boleh? Boleh. Yang kedua nak guna perkataan Allah. Baik. Kalau nak guna, boleh. Boleh bersyarat. Apa makna boleh bersyarat? Kita nak tanya, tujuan apa nak guna? Nak guna pula dengan makna yang macam mana? Ya? Dengan makna yang macam mana? Dalam majlis yang bagaimana? Kalau dia nak guna, kita tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau dia kata Allah kan Tuhan semua. Payah kita. Syirik kita pula dah. Tak, Allah Tuhan orang Islam. Ya tak? Ya ke? Tak kena gaya kita yang syirik. Nama Allah hak milik orang Islam. Siapa kata nama Allah hak milik? Allah tidak boleh dimiliki. Dia yang memiliki. Huwal Malik. Dia yang memiliki. Tidak siapa boleh memiliki dia pada namanya, pada sifatnya, pada segala-galanya. Sebab dia Tuhan. Kita makhluk. Kita tak layak untuk memiliki mana-mana apa yang ada pada Tuhan. Termasuk nama dia. Sedap cakap kita kata nama tu milik kita. Siapa kita? Sebab tu kalau ada orang bukan Islam nak guna, tapi kita orang Islam kena pertahankan kerana itu keimanan kita. You nak guna sebab apa? Tujuan apa? Dengan makna yang macam mana? Baik, cuma ada satu lagi sudut. Nak terjemah. Yang ni lah. Nak terjemah God kepada Allah. Yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita dah tahu dah God dengan makna yang dia faham tidak sama dengan God yang kita sebut Qul huwallahu ahad. Dan kita tak akan benarkan kerana memang maknanya tidak tepat. Boleh? Nak sebut, kenapa tak boleh sebut? Lembu hari-hari duk sebut apa tuan-tuan lembu? Lembu hari-hari kalau tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan faham, cuma saya je tak faham. Tuan-tuan pun tak faham jugalah. Kita tuan-tuan pun tak faham. Kambing bahasa kita kata mengembik. Ya ke bahasa kita? Betul. Kalau bahasa kita mengembik. Kalau bahasa kambing? Harimau kita kata mengaum. Itu bahasa kita. Bahasa harimau. Burung kita kata berkicauan. Itu bahasa kita. Bahasa burung. Mereka sedang bertasbih kepada Allah. Menyebut subhanallah, subhanallah. Mana dalil? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dalam surah An-Nisa, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu sahaja yang tidak faham tasbih-tasbih mereka. Lembu boleh sebut nama Allah. Bertasbih kepada Allah. Manusia tidak boleh. Maka kalau sekadar sebut, seluruh manusia boleh sebab kerana itulah Tuhan yang maha sebenar. Mengguna kita nak bagi syarat. Macam dia nak baca Quran lah kan. Sibuk Cina baca Quran. Dah kita tak nak baca, baik dia baca. Tapi ni panjang pula tuan-tuan, tak mula di sini. Sebut boleh, guna bersyarat, terjemah tak boleh. Sebab terjemah itu kita dah tahu dah, dia daripada benda yang salah, nak terjemah kepada benda yang tidak boleh. Iaitu yang terbaru Tuan Guru sebut ya.
Yang terbaru tak boleh, tak dibenarkan. Kerana kita dah faham dah, itu makna dia dah salah dah. Kenapa dia nak kata nak terjemah bahasa Malaysia? Kenapa pula nak guna Allah? Guna Tuhan lah bahasa Malaysia. Kata nak guna bahasa Malaysia. Wallahu alam takat tu tuan-tuan ya. Lepas tu ada orang hujah tu, kafir Arab tu kat Mekah zaman Nabi tu boleh sebut. Iyalah bersebut boleh. Kemudian secara mutlak kita kata penggunaan yang dibenarkan. Keperkataan Allah, siapa yang boleh? Pertama orang Islam. Yang kedua orang Arab. Itu dengan pandangan ulama. Maka sebab itulah orang Arab bila mana Nabi tanya, oleh kerana dia orang Arab, dia akan sebut Allah. Bukan kerana orang kafir boleh, sebab dia orang Arab. Wallahu alam. Okey ya? Itu saya nak sebut sedikit. Allah, nama dia adalah Allah. Allah adalah nama kepada zat. Allah juga mempunyai 99 nama. Juga disebut oleh para ulama, iaitu nama kepada sifat. Dia panggil ismus sifat. Atau nama yang menunjukkan kepada sifat Allah. Baik, kewujudan Allah tidak bertempat. Itu ya, kewujudan Allah dia tidak bertempat. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bermaksud sesungguhnya Allah itu tidak bertempat. Kana Allah bila makan. Ya, Allah tidak bertempat. Allah adalah dalam keadaan seperti mana dia sebelum daripada ini. Apa makna dia sebelum ini? Iaitu tetap berada dalam keadaan sedia kala, kekal abadi tanpa bertempat. Baik, sebelum ni tuan-tuan sekalian, Allah dalam keadaan macam saya sebut tadi. Sebelum ni ada tak alam ini? Tidak ada. Yang adanya hanya Allah. Alam ini disebut baharu. Kenapa baharu? Kerana baru diwujudkan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Maka kalaulah Allah sebelum ni dalam keadaan mana? Allah sebelum ni dalam keadaan sedia kala. Dia tidak ada tempat, tidak ada apa. Kerana sebelum ni tidak ada tempat. Tidak ada di dunia, tidak ada di akhirat, tidak ada di atas langit, tidak ada di bumi, tidak ada di aras, tidak ada. Kenapa? Kerana benda itu pun belum ada. Jadi kalaulah benda itu baru diadakan oleh Allah, baru dicipta oleh Allah, barulah Allah nak duduk di situ, maka bagaimana sebelum daripada ini duduk di mana? Atau saya mudah lagi tuan-tuan, kalau kita baca Quran. Betul orang kata tu, Allah kata duduk di atas arasy. Nampak tak? Itu Allah kata sumastawa ila sama. Baik. Cuba kumpulkan semua ayat yang Allah sebut tempat. Dia salah satu nak bahas tuan-tuan ya. Nak bahas satu-satu tajuk, kita kena ada, dia panggil istilah al-jam'u, macam hadis. Hadis, jangan kita tengok satu hadis. Hadis ni ada ratusan ribu. Okey, kita nak bahas pasal pakaian. Maka kumpul semua hadis berkaitan dengan pakaian. Macam minta maaf tuan-tuan, Jemaah Tabligh. Minta maaf saya sebut kalau ada Jemaah Tabligh ni dia berpegang dengan satu hadis, siapa-siapa yang pakai jubah, pakai kain bawah pada buku lali, sembahyang dia Allah tak terima. Kan? Itu satu hadis. Cuba kumpul dulu semua hadis yang dalam bab pakaian. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pakai jubah bawah pada buku lali? Kalau Nabi kata semua tak boleh. Nampak tak? Maka kena kumpul. Sama juga ayat Quran. Okey, kita kumpul semua ayat Quran yang berkaitan dengan tempat. Kadang-kala Allah kata dia di atas arasy. Kadang-kala dia kata dia kat langit. Kadang-kala dia kata apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu walaupun kamu berada dalam surah Al-Hadid. Kadang-kala pula dia sebut apa? Nahnu aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi wa nahnu, dan kami ini akrab, lebih dekat, ilaihi kepadanya, min hablil warid, nak banding dengan urat leher. Jadi ulama kata bila mana begitu, kejap Allah kata dekat dengan urat leher, kejap Allah kata duduk kat langit, kejap Allah kata di atas arasy, kejap Allah kata bersama-sama kita walau di mana kita berada. Itulah nak kata Allah ni tidak bertempat. Kejap di situ, kejap di sini, tidak tetap. Tapi kalau maknanya kalau ada orang tu menetapkan satu tempat arasy, maka salahlah dia. Boleh tuan-tuan ya? Dia kena faham banyak. Kenapa sekejap dah kan? Kejap sini, kejap sini. Sekarang Allah kat mana? Sekarang. Kalau kita guna satu ayat, sekarang dia bersama dengan kita. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi orang kat rumah tak ada lah tak? Orang kat rumah tu. Orang duduk kat rumah. Sebab Allah duduk kat kita kan sekarang ya. Kalau nak guna satu ayat, sebab tu kita kalau kita tak boleh guna satu ayat, kalau nak guna satu ayat, guna semua kali kat ayat Quran ada 6,000 lebih. Tu ustaz kita hafiz. Saya tak hafiz ustaz. Hafiz juga Fatihah. Hafiz tu maknanya hafal, tapi tak 30 juzuk betul. Tapi tak tanya. Jadi ayat tu bila kumpul-kumpul maknanya tak boleh nak tetapkan Allah pada satu tempat. Salah pemahaman kita. Sebab tu kalau kita kata di langit. Tu ustaz tu Arab Badui kata kat langit Nabi diam. Nabi diam sebab qadar Arab Badui. Tuan-tuan Arab Badui ke? Badui itu maknanya orang kampung. Orang kampung qadar bercakap dengan orang kampung boleh lah tuan-tuan. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, ni bumi, ni langit, mana langit? Kalau orang duduk kutub utara, kepala dia ke atas ni kan? Ni, dia mendongak ke atas, mata tu langit dia. Kalau orang duduk kutub selatan, kepala dia ke bawah lah. Kena cerita juga. Tak jatuh ke Ustaz? Ni tak belajar graviti.
Mana kalau dia mendongak ke sini, langit dia ke sini. Kemudian kalau orang duduk sini, dia mendongak ke sini, langit dia ke sana. Habis kalau Tuhan di atas langit, langit yang mana satu? Langit yang orang kutub selatan ke orang kutub utara? Langit itu saya dengan tuan-tuan aja. Allah tu di luar daripada alam ini, dia tidak terikat dengan alam. Ya, kalau kita kata Allah di atas langit, Allah terikat dengan alam. Langit tuan-tuan sempit aja, di luar sana tu ada lagi orang panggil apa? Alam yang begitu luas. Kenapa kita nak kata Allah di atas langit? Habis arash duduk di mana arash? Arash lebih pada langit yang ketujuh lagi. Sebab tu nak kena pemahaman dengan kaedah yang betul, yang benar. Jangan kita rujuk pada zahir nas. Ya, kerana kadang-kadang kalau kita belajar nas, kadang-kadang nas itu dia bukan dengan makna itu. Sebab tu kena belajar bahasa Arab. Sebab tu Syahid Hasan Al-Banna mengatakan wa yufhamul Quran tabaqan lil qawaidil lughah al-arabiyyah. Nak faham Quran mengikut kaedah bahasa Arab. Macam orang perempuan, anak isteri tuan-tuan, isteri saya. Allah kata apa? Kadang-kadang Allah guna bahasa kiasan. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu tu adalah ladang-ladang bagi kamu. Ya, kamu datanglah kepada isteri kamu mengikut, ataupun kamu datanglah kepada ladang kamu mengikut apa yang kamu nak. Isteri tuan ladang apa? Saya ladang sawit. Isteri tuan mungkin ladang kelapa kot. Yang seorang lagi ladang getah. Bak getah mahal sikit tak? Rosaklah pemahaman kita. Sebab tu kata ulama, siapa yang faham nas Quran, antara nas itu khususnya dalam bab ayat mutasyabihat, khususnya ayat majazi, dia panggil ayat majazi dalam bahasa Arab, kalam majazi bukan kalam hakiki, rosaklah pemahaman kita. Lepas tu dia kata, Quran kata gitu, kenapa kita nak pandai-pandai? Bukan masalah kita pandai-pandai, Quran ada kaedah. Ya, kata Al-Imam Habib Ar-Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Quran zahran wa batna. Quran dia ada makna zahir, dia ada makna batin. Bahasa mudah, ada makna tersurat, ada makna tersirat. Wa haddan wa mutalla'ah. Quran ini ada makna yang had macam ni, ada makna yang tidak boleh dijangkau dia punya makna dia. Okey dah tuan-tuan ya. Laju sangat ke? Okey dah tak? Kemudian ayat Quran tu tuan-tuan, saya tak payah baca dah. Dah banyak dah baca tadi. Itu yang Allah sebut begitulah. Cuma muka surat 21. Muka surat 21, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Itu Nabi dalam satu doa Nabi kata, Allahumma anta, ya Allah, antal awwal, engkaulah Tuhan yang maha awal, falaysa qablaka syai', sebelum engkau tak ada apa-apa. Yang ni yang kita kata tadi, kalau sekarang baru nak kata Allah di atas langit, sekarang baru nak kata Allah di atas bumi, sebelum ni yang tak ada apa-apa ni, Allah duduk kat mana? Wallahu a'lam tuan-tuan ya, walaupun ada orang bahas lagi. Ya, bahas lagi. Ya, wallahu bi'alam. Baik. Kemudian ringkasan ahli sunnah wal jamaah yang ketiga, sifat Allah. Allah ini banyak sifat. Yang mana sifat tersebut boleh disimpulkan dengan pembahagian secara umum, iaitu sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal. Ya. Allah ada banyak sifat. Allah bukan ada 20 sifat sahaja. Jangan tuan-tuan ya, 20 sifat itu ulama senarai untuk kita orang awam belajar. Jadi jangan kata Allah ada 20 tu aja, tak. Kerana Allah tidak terhad pada sifatnya, pada keagungannya, pada ilmunya. Yang hadnya kita. Kita ni pun kalau kira sifat kita ada berapa kalau kira-kira sifat kita? Lebih 20 tak? Ya, sebab kita tak ada sifat mustahil. Nah, kita ada pemurah, kedekut ada? Ada juga. Kita ada penyayang, pemarah ada? Ada juga. Kalau kira ada berapa? Lebih 20 tak? Jadi lebih kita lah dengan Allah. Allah ada 20 aja. I'tikad ahli sunnah wal jamaah, Allah bukan 20 tu aja sifat dia. Tapi 20 tu untuk kita belajar nak kenal Allah. Kenapa? Sebab nak kenal Allah, salah satu kenal dengan sifat. Wallahu a'lam. Boleh ya? Cuma sifat-sifat itu, ataupun nama-nama Allah itu, ya, sama ada sifat Allah ataupun nama kepada sifat tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dia bahagi 3. Satu dalam kumpulan Al-Jalal, yang menggambarkan kebesaran dan keagungan. Satu yang menggambarkan Al-Jamal, yang menggambarkan keindahan. Satu Al-Kamal, yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muka surat 22. Ni yang setengah ustaz kata marathon ni tak? Macam mana, penat dah ke tuan-tuan? Penat, dia kalah tu je lah. Okay. Baik, yang keempat, kewajipan mukmin terhadap sifat Allah. Ni tuan-tuan ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada satu kewajipan, mengatakan satu kewajipan terhadap kita, atas diri kita terhadap sifat Allah, iaitu sifat-sifat wajib yang diketahui oleh setiap mukmin yang baligh dan berakal. Ada 20. Sifat Allah ada banyak, cuma yang wajib. Dia begini. Saya bahagi 2 pada tuan-tuan mudah untuk kita selesaikan. Sifat kita nak kenal Allah. Ya. Wajib kenal Allah, wajib.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, hendaklah kamu tahu dia adalah Allah. Ya, jangan buat-buat tak tahu. Hendaklah kamu kenal. Baik, nak kenal Allah kata ulama ada 3. Salah satu kenal dengan zat. Ya, kenal Allah pada zat. Kenal Allah pada sifat. Kenal Allah pada perbuatan. Ya. Kenal Allah pada zat, kita kena bahas macam mana zat Allah. Adakah bertangan, bermuka? Tu. Yang orang sebut-sebut ada tangan, ada kaki. Itu nak kenal zat. Kenal Allah pada sifat. Ya, sebab Allah ada sifat. Dan kenal Allah pada nama. Boleh juga tuan-tuan ya. Dan kenal Allah pada af'al, perbuatan Allah. Maka kenal Allah ni dengan sifat ada 2 keadaan. Satu secara umum, 2 secara khusus. Saya ulang lagi sekali. Kenal Allah pada sifat, kenal pada umum. Dia panggil ijmal dalam bahasa Arab. Yang kedua, kenal secara khusus. Dia panggil tafsil, secara tafsil. Kalau secara umum, mudah aja tuan-tuan. Ya, saya beriktikad, saya berpegang bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Habis itu. Secara umum. Tapi orang awam umumlah. Secara khusus ulama ahli sunnah kata wajib belajar sifat 20. Saya dulu ada, masa dulu saya duduk di pondok tuan-tuan ya, di Kelantan dulu duduk di pondok. Pondok Mahligai Melur, kalau tuan-tuan ada tahu lah ya. Dia dekat dengan Pasir Putih. Tuan Guru Haji Daud. Masa tu saya umur 11 tahun lebih kurang tuan-tuan ya, 11 tahun. Duduk di pondok. Habis di pondok tu, saya pindah ke pondok Pulau Melaka. Masa saya duduk di pondok Tuan Guru Haji Daud ni, Tuan Guru Haji Daud dia marah pada Tuan Guru ni Aziz ni. Ni saya cerita tak apa, tuan-tuan sebut nama tak? Ke tak boleh? Ni saya cerita lah saya lah. Dia marah pada Tuan-Tuan ni Aziz. Tuan Guru saya yang Tuan Guru Haji Daud ni, dia marah sebab apa? Dia kata ada seorang Tuan Guru ni, dia kata sifat 20 tak wajib. Siapa ajar dia? Nampak? Tak wajib. Kemudian, saya pun lepas tu, tingkatan 1, saya pergi pindah ke pondok. Dulu ada pondok, sekarang tak ada, dah tukar sekolah. Ya, saya duduk di situ. Tahun 90. Ya, tahun 90. Duduk di pondok Tuan Guru tu, mengaji juga dengan Tuan Guru. Tiap-tiap pagi tuan-tuan mengaji. Tuan Guru kata, ada orang marah kat saya. Dia yang jawab. Ada Tuan Guru tu, sebelah sana tu, marah kat saya. Sebab saya kata sifat 20 tak wajib. Memang saya kata sifat 20 tak wajib. Saya kata yang kenal Allah tu wajib. Kenal Allah wajib. Nak kenal Allah dengan sifat 20. Maka sifat 20 tu jadi wajib. 2 kali 5, 5 kali 2. Sebab tu kita kata nak kena dengar sendiri. Lepas tu tuan-tuan, bila mana orang komen, minta maaf saya cakap lah, bila mana orang komen Tuan Guru. Saya kata yang komen Tuan Guru tu berapa lama dia mengaji dengan Tuan Guru? Saya nak dengar. Yang dia duk komen tu, ni salah, Tuan Guru cakap macam ni. Tengok YouTube aja. Tak, tengok YouTube, kemudian komen habis-habisan. Tapi, berapa lama mengaji dengan dia? Saya bukan nak sebut apa tuan-tuan. Ya? Duduk di sana, tiap-tiap pagi mengaji. Bukan kita seminggu sekali. Tiap-tiap pagi mengaji. Ngaji hadis, ngaji apa, tiap-tiap pagi. Tuan Guru dia akan baca, paling ringkas dia baca setengah jam. Tiap-tiap pagi. Malam tu ada dua kali seminggu. Jadi kita duduk mengaji ni, kita, rupa-rupanya bahasa dia, bahasa kampung. Macam ni bahasa. Belajar sifat 20 tak wajib. Yang wajib kenal Allah. Macam tadi lah. Tubuh negara Islam wajib tak? Ada tak ayat Quran kata wajib? Tak ada. Tapi yang orang wajibnya menegakkan Islam. Tapi macam mana nak tegakkan Islam kalau tak ada negara? Maka negara tu jadi wajib. Tapi nak tubuh sebuah negara, nak kena ramai-ramai, bukan seorang-seorang. Ramai-ramai itu bahasa Arab namanya jemaah. Tubuh jemaah tu wajib. Bila mana jemaah tu wajib, menyertai jemaah tu wajib. Duduk seorang-seorang berdosa. Macam sembahyang lah, wuduk wajib tak wuduk? Wuduk tak wajib, sembahyang tu yang wajib. Tapi kalau nak sembahyang, kena ada wuduk. Wuduk jadi wajib masa tu. Gitulah cerita dia. Itu yang dia balah tu. Waktu kadang-kadang sama-sama Tuan Guru ni, kita tak boleh nak pening kita. Sebab dia sama-sama dia. Dia panggil ahwal. Ahwalus syuyukh. Hal keadaan alim ulama. Itu masa-masa kita kata masa Mufti Syekh Ali Jumaah dia keluar fatwa dalam YouTube tu. Kita jangan melatah, kita orang biasa ni, kita orang awam. Ada ustaz-ustaz bantai gitu. Kita tak tahu keadaan mereka. Sama juga Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Masa dia keluar kenyataan sokong Bashar Assad. Akhir sekali dia dibunuh. Kenapa? Mungkin kita tak tahu situasi ketika itu. Ulama. Kita orang awam jangan main-main. Kita lah nak sebut sedikit lah. Ya. Jadi sifat 20 ni tuan-tuan, bagi i'tikad ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama mewajibkan kita belajar untuk apa? Sebenarnya untuk kenal Allah. Waktu dalam YouTube ada seorang ustaz tu, kita
ialah kita hidup kita ni tuan-tuan sekalian, macam kita cakap tadilah, ya, kita tidak alim semua sekali. Ya, tapi akhir-akhir ni ada ustaz-ustaz kita, mungkin saya lah kadang-kadang tersilap juga. Kadang-kadang kita ni, kita nak bajak tanah semua sekali tak. Ya, sepatutnya kita membajak di tanah kita je lah. Ni bahasa kiasan ya. Kena cakap terang-terang, mudah. Ada ustaz ni, dia rasa dia alim semua sekali. Ya, sebab tu dalam, kalau tuan-tuan buka YouTube, ada seorang ustaz ni, doktor, ya, dia kata apalah dia orang ni duk mengaji sifat 20. Ya, sifat 20 wujud artinya ada, mustahil tiada. Ya, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Kan ingat dulu lawan kan? Wujud artinya ada, lawannya tiada. Dia kata apa mengaji macam ni? Kejap ada, lawan-lawan tak ada. Ya, dia main-main tuan-tuan ni. Kita bukan masalah, kita nak kenal Allah. Tapi nak kenal Allah dengan apa? Cuba bagi tahu. Ada kata baca qul huwallah, boleh kenal Allah. Kalau dah hebat sangat baca qul huwallah pun boleh. Tak apalah, kita tak sehebat dia. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Itu dalil akal. Itu dalil akal. Yang tu hujah orang awam. Ya. Kalau kita orang yang berilmu nak kena mengaji, hujah orang awam ialah Allah tu ada. Mana dalil? Dalilnya alam ini ada. Betul orang tanya, kalau tak ada alam ni? Sebenarnya Allah itu sebenarnya dia jadi terbalik kalau kita baca ya. Allah itu ada. Dalilnya ada alam ni. Kalau tak ada alam ni, tak adalah Allah. Sebenarnya kita kata, alah, bahasa macam mana saya nak sebut dengan mudah ya. Dia bahasa terbalik. Sebenarnya Allah ada lah, sebab tu ada alam ni. Kalau tak ada Allah, tak adalah alam ni. Bukan ada alam ni adanya Allah. Macam bayang dengan kita lah. Sebab ada bayang ke ada kita? Sebab ada kita lah ada bayang tu. Sudah. Pokok dengan bayang mana dulu? Pokok dengan bayang mana dulu? Pokok dululah. Jadi bayang tu kemudian. Jadi adakah bayang tu membuktikan ada pokok? Tak. Apa ni? Adakah kalau tak ada bayang tak ada pokok? Macam tu. Ada natijah ya. Dia kadang-kadang nak cari bahasa mudah tuan-tuan. Bahasa mudah. Itu hujah orang awam. Macam saya nak sebut pada tuan tadi, itu hujah orang awam. Kerana orang awam tu takat tu tahap dia. Jadi kalau kita tanya dia balik mudah. Kalau tuan tak percaya lagi sebab adanya Allah. Sebab adanya alam ni. Ya. Tapi kita pun tanya dia balik. Kalau tuan tak percaya, siapa cipta alam ni? Dia kata kok ada orang lain kot. Kita kata adanya Allah, ada. Mana bukti adanya Allah? Adanya alam ni. Dia kata kok ada orang lain kot, ada alam ni yang cipta. Cuba bagi tahu siapa. Sebenarnya Allah dulu. Nak kata Allah bukan kata ada alam ni barunya adanya Allah, tak. Sebab ada Allah itulah ada alam ni. Kalau tak ada Allah, tak adalah alam ni. Sebab ada kita lah adanya bayang tu. Bukan kerana ada bayang tu baru ada kita, tak. Itu pemahaman, sudut pemahaman yang perlu kita tukar. Boleh? Gitulah. Dia kena tukang dulu. Ke meja dulu baru ada tukang dia. Ataupun sebab ada meja ni lah ada tukang dia. Kalau tak ada meja ni tak adalah tukang dia. Tak. Wallahualam dekat tu lah dulu tuan-tuan ni. Wallahualam. Baik, sifat-sifat Allah ni. Sempat habis ke kita ni tuan-tuan? Okey dah tak? Dia setakat mana ya? Sempat. Selebihnya boleh baca sendiri. Tapi ustaz-ustaz kita ada boleh sambung. Baik, sifat Allah, tapi kalau kita nak bahas yang ni, tapi saya dah ringkaskan cakap, ringkahnya. Baik, wujud Allah, sifat-sifat Allah wujud, artinya ada. Artinya Allah itu ada. Dan mustahil Allah tidak ada. Wujudnya Allah tanpa bertempat. Tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup, maupun tidak dibatasi oleh ruang waktu dan zaman. Allah tidak bertempat, Allah tidak batasi oleh ruang lingkup. Dia berada di langit. Kalau berada di langit, langit ke berapa? Dan atas pada langit itu pun ada lagi ruang-ruang lain. Jadi Allah tidak terikat dengan ruang. Dia terlepas daripada segala makhluk yang ada. Begitu juga Allah tidak ada masa. Allah tidak terikat dengan masa sebab masa tu dia yang cipta. Kalau Allah terikat dengan masa, saya tanya Allah tu duduk pukul berapa sekarang ni? Sekarang ni Allah berada di Malaysia pada pukul 9.55. Itu di Malaysia. Kalau di Mekah, Allah tak terikat dengan masa kerana masa itu dia yang cipta. Allah tak terikat dengan hukum kerana hukum itu dia yang cipta.
Yang terikat dengan masa adalah kita. Tu yang orang hujah tu, Nabi pergi jumpa Allah. Kenapa Nabi pergi jumpa kat langit? Kalau Allah tak bertempat. Kerana manusia ni tuan-tuan, Allah minta Nabi pergi ke situ sebab Nabi perlu tempat, sebab Nabi makhluk. Bukan Allah tentukan tempat untuk pertemuan dengan Nabi tu untuk Allah. Ya untuk Nabi, sebab Nabi tu makhluk. Dan Nabi keluar daripada ruang ni sampai lebih pada langit yang ketujuh. Lepas tu kalau orang kata Allah duduk atas langit ke berapa? Dan kenapa pula Nabi bertemu Allah bukan di langit, lebih pada di langit tu, merentasi langit yang ketujuh. Tapi langit itu sendiri untuk makhluk. Ya untuk kita. Masa pun untuk kita. Kenapa malam? Malam tu kan masa. Kenapa tidak siang? Kerana Nabi itu perlu pada masa, makhluk. Itu pun Nabi telah merentasi masa yang dengan masa biasa, bukan masa yang luar biasa, bukan masa kita dah. Kelajuan yang luar biasa. Bukan kelajuan biasa. Maka maknanya di sana ada lagi selain daripada yang kita sebut ruang lingkup, batas masa dan sebagainya. Okey, boleh ya? Yang kedua, kidam. Kidam artinya tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Dan mustahil ada permulaan bagi wujud Allah. Tuan-tuan, mustahil itu tuan-tuan kena tahu takat mana mustahil. Saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Allah itu ada, mustahil Allah tak ada. Allah itu kidam, sedia kala, mustahil Allah ada permulaan. Takat mana mustahil yang kena ada pada diri tuan-tuan? Saya tanya, di antara ayah dengan anak, mana kahwin dulu? Ya? Ayah dengan anak dia, siapa kahwin dulu? Tuan-tuan dengan anak tuan-tuan kahwin dulu ke anak tuan-tuan kahwin dulu? Ayah lah kahwin dulu tak? Ada tak anak kahwin dulu? Mustahil. Takat mana mustahil tu? Mustahil lah Ustaz. Takat mana mustahil? Mustahil. Tak boleh nak buat. Mustahil. Tu ada seorang anak tu, dia kahwin. Malam pertama, ni dalam kitab tauhid ni tuan-tuan. Tapi kalau ini panjang pula tak? Tapi boleh ke? Tapi kalau tak sempat habis pun tak apa. Ustaz Zairu ada, Ustaz kita ada tak? Cuma kadang-kadang nak cepat sangat tak boleh juga. Ni cepat dah ni. Kelajuan kuasa 3 dah ni saya ni. Laju kuasa 3. Tapi ada dalam kitab fiqh, kitab tauhid, bab tasasul Ustaz. Ya, tasasul. Dur wa tasasul dalam kitab tauhid. Seorang ayah dia buat contoh. Dia sangat gembira menyambut hari perkahwinan anak dia. Seronok, dia pun bergurau dengan anak dia. Anak dia tidur malam pertama dengan isteri. Pagi besok dia tunggu kat muka pintu. Anak dia keluar, dia tanya, "Macam mana abang semalam? Seronok ke malam pertama?" Anak tuan-tuan tahu anak dia jawab apa? Dia kata, "Ya Allah, ayah, seronoklah kahwin malam pertama." Habis macam mana? "Kalau saya tahulah seronok macam tu, saya kahwin dulu pada ayah," dia kata. Nampak tak? Boleh tak? Mustahil. Sama juga tuan-tuan nak kena ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Wajib Allah itu ada. Itu wajib al-wujud. Mustahil Allah ada permulaan. Kerana permulaan itu diukur pada masa. Masa itu Allah yang cipta. Habis sebelum ada masa, Allah dalam keadaan azali. Dia tak ada permulaan. Dan dia tak ada akhir. Mana ada benda tak ada permulaan? Lah, tangan kita ni lah. Ibu jari ni mula, anak ni akhir. Ke anak dulu baru ibu? Ibu lah dulu baru anak. Sebelum ibu ni ada apa sebelum ni? Tak ada apa-apa. Lepas anak tak ada apa-apa. Inilah yang dikatakan mula yang tidak ada permulaan. Akhir yang tidak ada akhir lepasnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, wahai manusia, adakah kamu tidak perhatikan tanda-tanda keagungan Tuhan? Nampak tuan-tuan ya? Okey ya? Baik, kita teruskan. Yang ketiga, baqa'. Ada tadi, kidam tadi. Dia tak ada permulaan. Dia adalah Allah yang maha awal, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Kerana kewujudan Allah tidak terikat dengan sepadan masa dan waktu. Tidak terikat. Kerana masa dan waktu itu, dia yang cipta. Masa dan waktu diukur pada mana, tuan-tuan? Pada dua benda. Ya? Iaitu peredaran matahari dan bulan. Sebelum ni dia panggil alam azali. Ya? Peredaran bulan, peredaran matahari. Cuma kita orang Islam, kita ikut bulan. Tahu ya? Tuan-tuan ikut apa sebelum ni? Ikut bulan ke ikut apa? Sudah. Kita orang Islam, tuan-tuan kena ikut bulan ya. Ya, sebab dia masa dia ukur dua, matahari dengan bulan. Ya, kalau Kristian dia guna matahari, Masihi. Ya, sebab tu tahun dia ke depan sikit. Kita guna bulan. Hijri, bulan Qamari. Sebab tu kalender kita kalender Qamari, kalender bulan. Sebab tu kata ikut kalender bulan, hidup ikut masa bulan orang Islam. Ya, tapi lepas tu lawan bulan. Tak apa, biar. Tak ada tu selingan. Tuan-tuan jangan catik yang tu ya.
Nak kena bagi tahu. Sebab tu dulu orang rumah kita tanya dulu, masa dululah zaman dulu. Ya abang nak pergi berapa purnama? Ingat zaman dulu. Bagus ke zaman dulu. Nak pergi berapa purnama? Kita kata adalah nak pergi 3 purnama. Kita balik-balik orang rumah kita mengandung. Kita kata dah berapa bulan? Tak. Ke tak berapa matahari dah mengandung? Kalender hijrah. Sebab tu bayar zakat ikut kalender bulan, ikut hijrah. Tak boleh tu, setakat tu dulu ya. Sebab tu, tapi maknanya peredaran masa ini diukur surah Al-Isra. Tuan-tuan kalau baca banyak sangat, tuan-tuan baca dalam surah Isra. Ya, ciptaan Allah cipta matahari dan bulan kerana apa? Nak ukur masa. Ada dasinina wal hisab, kerana nak kira masa, wal hisab, kira waktu-waktu yang tertentu. Maka bulan dan matahari yang menentukan masa itu Allah juga cipta, maka Allah tidak terikat dengan masa, tidak ada permulaan bagi kita. Baik, baqa kekal. Allah wujud selama-lamanya. Mustahil ada kesudahan dan penghujung bagi Allah. Dialah Allah yang Maha Akhir. Dalam surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir. Itu mudah ya, dia yang terawal, dia yang terakhir. Baik, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah berlainan atau tidak serupa dengan semua makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk pada zatnya. Zat Allah tidak berjisim, tidak beranggota, tidak berjuzuk-juzuk dan tidak mengambil tempat dan ruang. Kita ada diri. Allah dia panggil zat. Itu pun nama yang agak sesuai dah. Tak ada pilihan dah nama lain. Zat, diri Allah. Kita nama badan. Badan kita berjisim. Apabila berjisim, dia akan berjuzuk. Ada kepala, ada bahagian kaki, ada bahagian tangan. Allah tidak. Sebab Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu, bersalahan Allah lil hawadis, dengan benda-benda yang baharu. Lepas tu kalau orang kata Allah ada tangan, tak boleh. Habis nak guna macam mana dah Allah kata tu? Ya, tolong belajarlah sikit, tolong belajar sikit. Jangan ambil zahirnya. Ya, macam Allah kata, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah berada di tangan mereka. Him tu siapa mereka tu? Orang kafir. Maknanya Allah letak tangan Allah atas tangan orang kafir. Macam ni. Rosaklah pemahaman kita. Habis nak faham apa? Sama ada dua. Sama ada kita serah betul pada Allah, jangan terjemah. Ya kerana yadun bahasa Arab. Jangan terjemah dalam bahasa kita. Jadi keliru pula. Habis nak buat macam mana? Tafwid. Kaedah tafwid. Ulama kata serah pada Allah. Allahu a'lamu bis-shawab. Kerana Allah lebih tahu diri dia. Nampak ya? Habis kalau nak takwil, dia ada dua kaedah kedua, kaedah takwil. Takwil kita kata qudrah, kuasa Allah mengatasi kuasa mereka. Itu takwil. Boleh tak takwil? Kita belajarlah dalil-dalil, boleh takwil ke tak boleh takwil. Boleh tuan-tuan ya? Baik, seterusnya mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Dan mustahil makhluk serupa dengannya. Dia ada dua. Allah tidak serupa dengan makhluk, makhluk pun tidak serupa dengan Allah. Dia dua keadaan. Kalau kita kata Allah tak serupa makhluk, mungkin makhluk ada yang serupa dengan Allah. Tak, dua-dua tak ada. Baik, dalil laisa kamitslihi syai'. Tu tuan-tuan. Baik, yang kelima. Kelambat ke tuan-tuan ya? Okeylah ya. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri dengan sendiri atau Allah Maha Kaya. Dia qiyamuhu bi nafsihi ni dia ada dua. Sama ada kita nak kata Allah qiyamuhu bi nafsihi ataupun Allah tu al-ghani, kaya. Apa makna kaya tuan-tuan dalam bahasa Arab? Dia bukan kaya dengan makna bahasa Malaysia. Ya, kaya dalam bahasa Arab tidak berhajat kepada sesuatu. Itu kaya dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak rasa tuan-tuan orang kaya, tuan-tuan kena berada pada tahap tidak perlu kepada sesuatu. Itu baru kaya. Ni kejap nak makan, kejap nak tidur, kejap nak rumah, kejap nak kereta, kejap nak telefon. Ini bukan orang kaya. Ini orang miskin. Sebab orang miskin itu berhajat. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran. Tapi saya ni apa Ustaz? Saya ni bukan kaya. Saya ni rasa kaya. Rasa je lah tak? Tak rasa? Kaya juga aku ni. Tak rasa? Kuat-kuat. Rasa je lah kuat. Ya ke kuat? Tak kuat kita tuan-tuan. Lembu tu, dia makan rumput aja. Badan dia dengan badan kita besar dia. Tenaga dia kuat dia. Tu dengan lembu yang kita kata bodoh tu. Kalau lembu yang cerdik macam mana agak-agak? Tuan-tuan ingat lembu tu bodoh. Kadang-kadang kita berdahlah cukuplah kita cakap pada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah bodoh ya. Kenapa kita ambil bodoh macam lembu? Bodoh ke lembu tu? Tak, tuan-tuan, lembu tak bodoh. Ya. Mana bukti? Buktinya setahun sekali kita duk makan yang bodoh tu. Betul lumuh kita nak sembelih dia. Nampak tak? Nasib baik kamu engkau kata aku bodoh. Betul lumuh nak itu. Dah cerdik sangat, tumbanglah seorang-seorang. Nampak tuan-tuan ya? Lembu tak bodoh. Lembu dia guna otak. Ya, lembu ada otak dan dia guna otak. Cuma dia tak ada akal. Tuan-tuan perasan tak?
Tapi dia ada otak. Dia guna tak otak dia? Dia gunalah. Mana buktinya? Buktinya dia tak makan simin-simin, batu-batu bata. Dia tak makan. Kalau dia bodoh, dia makan semua sekali. Dah bodoh? Tak. Jangan salah faham tuan-tuan. Dengan makhluk Allah. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, kita jaga hati kita dengan makhluk Allah. Jangan. Tu babi tu. Ya, jangan kata main-main kat dia. Hodohnya engkau. Tak. Dia cantik macam babi. Babi tu. Cuma yang paling cantik. Yang paling cantik. Laqad khalaqnal insan fi ahsan. Dia ada hasan. Dia ada ahsan. Ya? Ismut tafdil. Bahasa Arab. Tak boleh cakap dulu. Itu selingan sikit tuan-tuan, nampak mengantuk. Ya. Allah. Moga-moga Allah jadikan saya, tuan-tuan, anak cucu kita orang bertakwa. Kenapa? Sebab orang bertakwa orang yang sedikit tidur. Orang yang tidak bertakwa ialah orang yang sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Dalam kuliah dia tidur lagi. Tak ada, itu selingan juga tu. Boleh, Allah Rabbi. Apa makna kaya? Kaya ialah Allah. Apa makna? Tidak berhajat kepada sesuatu. Allah itu maha kaya. Dia tak berhajat pada tempat, dia tak berhajat pada masa, dia tak berhajat pada makhluk dia tak berhajat pada... Tak ada. Itu kaya. Sebab tu bawah tu. Habis saya ni, yang ataupun kawan saya tu, ustaz yang sebut orang kaya, dia bukan kaya, dia hanya rasa dia kaya. Kita jaja rasa dia kaya. Siapa dia? Tu ayat Quran tu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua, jamak, al-fuqara'u ilallah, bukan miskin, tapi kamu semua adalah fakir yang berhajat kepada Allah. Wahwal ghaniyul hamid. Allah yang mana? Allah yang maha kaya. Kita ni tuan-tuan, fakir. Cuma saya terjemah dalam tu, berhajat. Supaya mudah faham. Kita ni fakir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Kamu semua adalah fakir-fakir. Jangan rasa kaya. Sama juga kita rasa kita kuat. Rasa aja kuat. Kita ni, khuliqal insanu dha'ifa. Kita dicipta ni lemah. Kita aja kuat, rasa. Tu yang degil sampai sekarang. Tuan-tuan tak nak dengar tu. Rasa kuat, rasa berkuasa. Ya ke berkuasa? Betul ke? Takat tu dulu ya. Ke nak hurai juga? Cakap sombong. Ya. Sekarang cakap sombong. Tuan-tuan cakap sombong. Ya. Ayam mahal, jangan beli ayam. Sombong. Allah. Dah. Sombong. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Saya cerita sikit Rasulullah. Ni selingan sikit lah tuan-tuan. Kita ni ustaz, kita berhenti rehat dulu dah. Ke kira sampai habis dah? Sampai habis dah? Sampai habis tak boleh cerita lah. Aku tak sempat habis. Tapi ni biar menyentuh sikit hati saya, hati tuan-tuan. Allahu Rabbi. Rasulullah satu hari sebelum meninggal. Rasulullah ni sakit tenak juga tuan-tuan ya. Dia sakit tenak bukan apa. Ya, dia ni kekasih Allah. Sebab tu perempuan, saya nak perempuan, kalau perempuan menuntut sesuatu pada suami lah. Menuntut cinta lah pada cinta suami. Tuan-tuan ada perempuan kena faham erti cinta yang sebenar. Orang yang paling dicintai oleh Allah ialah Rasulullah, kerana Rasul kekasih dia. Dan Rasulullah adalah paling mencintai Allah. Tapi adakah sifat cinta itu semuanya bahagia? Sifat cinta itu semuanya sehat? Tak. Kalaulah orang yang paling bahagia sekali, yang paling okey sekali, Nabi lah. Sebab Nabi itu kekasih Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Berkuasa. Sudah tentu Allah tak akan bagi sakit pada kekasih dia. Sedangkan orang yang kita kasih, kita nak suruh dia susah ke? Sudah tentu kita tak akan bagi susah pada dia walaupun sesaat. Sebab kita kasih. Tapi Nabi kekasih Allah. Kenapa tuan-tuan sakit sampai pensan nak mati? Itulah cinta. Boleh faham arti cinta yang sebenar? Ya? Cinta bukan satu penyiasaan. Jangan faham cinta pada bahagia semata-mata. Mentang-mentang suami marah kita tak cinta dah. Kita pukul anak tak sayang dah. Jangan faham cinta pada erti bahagia. Sebab berapa ramai orang yang nak kahwin kerana atas dasar cinta. Tiba-tiba tak ada apa yang dia nak kerana dia faham cinta itu dengan makna lain. Itu dia mengamuk tu. Boleh? Tak, tu sedikit tambahan. Ni nak cerita. Cerita tak lagi ni? Tu cara mengajar. Rasulullah orang yang paling mencintai para umatnya.
Satu hari sebelum dia meninggal, tuan-tuan, dia pengsan, dia sedar. Satu kali dia sedar, dia kata, wahai Sayyidah Aisyah, ya, tolong bawa beg duit saya. Kan uncang duit tu lah. Zaman dulu bukan macam beg macam kita. Bawa duit. Tuan-tuan tahu, dibukanya, cuba buka nak tengok ada berapa. Buka, tuan-tuan sekalian, ada 5 dinar, kata ulama'. 5 dinar dengan ukuran zaman dulu lah. Kalau dinar sekarang, mungkin 1 dinar sekarang katanya 700 lebih kurang. Kerana 1 dinar dia dapat beli seekor kambing dulu. Ya, dengan harga sekarang pun lebih kurang gitulah. Tapi dinar zaman dulu, kata setengah guru saya, dalam lebih kurang RM6 lah kalau kita ukur. 1400 tahun dulu, tuan-tuan. Ya. Bukan kata zaman sekarang. Zaman sekarang RM6 tak ada apa. Baik. RM6 kali 5 dinar. Ada RM30 kalau kita guna RM. RM30, tuan-tuan. Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, kamu ambil duit RM30 ini, kamu pergi cari orang-orang yang memerlukan, kamu bagi. Kamu bagi pada dia. Ya. Kejap lepas Nabi pesan, ya, kamu cari orang miskin, orang memerlukan, kamu bagi duit ini, RM30 ini. Tuan-tuan, seorang Nabi, seorang kekasih Allah, seorang ketua negara, Madinah, ketua negara, nak mati, ada RM30 dalam rumah dia. Ni, kemudian dia pengsan, dia sedar. Ya, seketika dia sedar. Rasulullah sedar, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, kamu dah bagi ke yang aku pesan tadi? Kamu dah buat ke? Siti Aisyah kata, wahai Rasulullah, aku tak sempat nak bagi lagi sebab duk sibuk duk jaga kamu. Sebab kamu pengsan lepas tu, wahai Rasulullah. Yalah, isteri mana, tuan-tuan, isteri mana yang nak tinggalkan suami duk tengah pengsan? Ya, suami pula bukan orang calang-calang, Rasulullah, kekasih Allah. Rasulullah marah. Wahai Aisyah, kenapa kamu tak buat lagi apa yang aku suruh? Wahai Aisyah, kalau aku meninggal masa tu, ya, sedangkan dalam rumah aku masih ada duit, ya, dan umat aku di luar sana ada yang memerlukan, aku nak jawab apa di akhirat nanti, wahai Aisyah? Nabi marah, tuan-tuan. Kalau aku meninggal masa tu, ya, sedangkan dalam rumah aku masih ada duit, sedangkan di luar sana rakyat aku ataupun umat aku dalam kelaparan, aku nak jawab apa, wahai Aisyah, di akhirat nanti? Rasulullah satu hari sebelum meninggal. Tiba-tiba pemimpin yang ada hari ni, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia ada gaji besar, ya, rumah orang bayar, kereta orang bayar, tol orang bayar, minyak orang bayar, bercakap punya sombong dengan umat-umat Nabi Muhammad yang dalam kelaparan. Sebab tu saya kata, tuan, sebab tu kita kata, bila mana ada rakyat yang turun sekadar nak tuntut sedikit harga barang kerana kesusahan, tiba-tiba ada mufti yang keluar fatwa halal darah. Ni mufti apa ni? Umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, dalam keadaan kelaparan. Kita tak apa, mungkin kita okey lah, tuan-tuan, kita duduk di Shah Alam. Shah Alam pula saya. Kita duduk di kota warisan ni, tuan-tuan. Orang kota. Kalau tak makan pun, saya rasa tak ada lah yang tak makan gitu ya. Tapi tuan-tuan tolong tengok di luar sana, di Terengganu, di Kedah, di Baling, di Kelantan, di sini pun tuan-tuan belah-belah Banting sana, cuba pergi tengok belah-belah sana. Ya, ada orang yang sampai kalau kita tengok bersamamu, dia sampai makan siput babi. Dalam bersamamu. Ya, ada yang beli berah apa? Berah ayam pun, berah ayam. Kita orang kata kita masuk ke pedalaman sikit, tuan-tuan sekalian, ada orang ni beli berah nak makan, beli berah yang ayam nak makan tu. Berah hancur tu. Kita ada juga hancur 25% aja hancur. Ya. Sekali beli 5 kilo paling-paling sikit, 10 kilo. Itu yang paling sikit itu. Ya, tapi dia orang beli tuan-tuan sekilo je. Berah yang kalau masak bukan kita tak boleh nak makan, tak lalu nak makan. Ayam itik makan. Itu yang dia orang beli. Sekilo beli makan untuk anak-anak. Ya, kita sudahlah cakap. Tak nak makan ayam, makanlah apa. Yang ni mahal ni. Sombong dengan umat Nabi Muhammad. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Nabi kata, kalau aku mati, wahai Aisyah, sedangkan dalam masa yang sama duit ada dalam rumah aku nak jawab apa akhirat nanti? Ni Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, moga-moga Allah. Sebab tu guru saya, dia cakap dengan bahasa mudah. Siapa-siapa kembali ke akhirat, malaikat halau dia, ya, supaya dia tak sempat nak jumpa Nabi, maka neraka dia. Ataupun dah bahasa mudah, dia kata, siapa yang kembali akhirat, dia tak sempat nak jumpa Nabi, ataupun dia tak layak nak jumpa Nabi, neraka dia. Nak jumpa Nabi, khianat pada umat Nabi Muhammad. Nak jumpa Nabi, menghalalkan begitu mudah darah umat Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Quran mengatakan, man qatala mu'minan muta'ammidan. Sesiapa yang bunuh seorang mukmin secara sengaja, faka'annama qatalan nasa jami'a, seumpama dia bunuh semua sekali manusia ini. Inilah tuan-tuan benda-benda yang kita tu ya. Tapi itu pandangan peribadi, terpulanglah. Tapi peribadi pun biar rasa kesihan sedikit pada umat Nabi Muhammad. Jangan bergurau. Dia satu kali Nabi pergi ke? Nabi pergi ke pasar. Satu pagi Nabi pergi ke pasar. Nabi pun tengok ada satu hujung pakcik tua. Nabi tengok orang tua duduk tengah minta sedekah.
Ya, kemudian Nabi tengok lagi, buta, pakcik tu buta. Nabi tengok sekali lagi, yang ni 2 minggu sebelum Nabi meninggal, berlaku. Ya, tuan-tuan boleh baca kitab sirah dan kitab hadis. Nabi tengok lagi, oh, Yahudi. Maka Nabi pergi dekat. Pertama pakcik tua sedang minta sedekah, Nabi pergi dekat tengok lagi, dia buta, Nabi pergi lagi, oh, Yahudi. Ya, maka Nabi pun katanya, macam mana keadaan kamu? Dia kata aku ni, dia tak kenal tu Nabi. Ya, dia kata aku ni semalam lagi tak makan, dah 2 hari tak makan aku ni. Nabi kata, okey, tak apalah, kalau macam tu aku balik rumah dulu, kamu tunggu sini, aku balik rumah, tengok kalau ada. Nabi balik rumah, tahu-tahu bila mana Nabi balik ke rumah, Nabi tanya, wahai Aisyah, ada tak makanan rumah kita? Sayyidah Aisyah kata, ada Rasulullah, ada seketul roti aja. Tak apa, bawa sini. Kemudian Sayyidah Aisyah kata, kamu nak buat apa wahai Rasulullah? Ada orang kat pasar, dia tak makan. Dia kata, wahai Rasulullah, kita pun tak makan lagi hari ni. Dia kata, tak apa, kita hari ni aja tak makan. Yang kat pasar tu semalam lagi dia tak makan. Rasulullah bawa tu, dah orang buta, Rasulullah suap. Ya, ni ada riwayat tu, ada perempuan tu, ada juga, ada 2 ni yang tu dah lama, yang ni 2 minggu sebelum Rasulullah meninggal. Kemudian Rasulullah pergi suap. Lepas tu Rasulullah wafat. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar dia tanya anak dia. Dia kata, wahai Aisyah, ada tak kamu cuba ingat benda-benda yang aku buat, yang Rasulullah buat, aku tak buat lagi. Cuba kamu ingat. Sayyidah Aisyah, mana-mana ada ayah ni dah buat semua. Tak cuba. Dia kata mungkinlah ada satu kali tu Rasulullah bergegah balik rumah, minta roti, dia terus pergi ke pasar, dia suap lelaki buta Yahudi. Sayyidina Abu Bakar kata mungkin yang ni aku tak buat lagi. Maka pergilah bawa roti. Kemudian sampai di situ dah suap, tuan-tuan. Kemudian bila orang suap, Yahudi tu tanya, siapa kamu ni? Sayyidina Abu Bakar kata, akulah yang selalu duduk suap kamu tu. Dia kata, tak. Kenapa pula tak? Kan aku suap kamu. Dia kata, tak. Dia kata, bukan. Yang datang selalu duduk suap aku tu, dia suap aku dalam masa yang sama, aku rasa kasih sayang dia. Tapi kamu suap ni, aku tak rasa kasih sayang kamu. Maknanya tuan-tuan, Rasulullah ni, dia suap seorang lelaki buta Yahudi, penuh rasa kasih sayang pada umat dia dalam keadaan kelaparan. Sehingga lelaki tu boleh rasa, tak, ini bukan dia. Sebab yang suap tu, aku rasa masa dia suap tu kasih sayang dia kepada aku. Masa tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar menangis. Akhir sekali dia kata, yang tu dah meninggal. Kemudian, lelaki Yahudi itu kata apa? Oh, dia dah meninggal, dah siapa dia? Dia dah Muhammad. Dia kata, ya Allah, itulah orang yang paling aku benci. Tapi sekarang kalau aku dah tahu, dia lah aku yang paling kacau. Wahai Abu Bakar, kamu ni siapa? Aku ni sahabat dia. Boleh tak kamu bawa aku ke kubur dia? Aku nak pergi ke kubur dia, Yahudi itu kata. Bawa ke kubur dia. Yahudi itu mengucap syahadah di kubur Rasulullah. Kenapa? Kerana suap dengan penuh kasih sayang. Kasih. Tengok Rasulullah, tuan-tuan, lelaki Yahudi buta. Ambil berat tentang soal makan minum umat dia. Tu yang Quran turun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allazi yad'u ala ta'al apa ni? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fala yahuddu apa ni? Allah. Tidakkah kamu lihat wahai Nabi Muhammad, orang yang berdusta tentang agama? Siapa yang berdusta agama? Yad'ul yatim, orang yang jenis herdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu bukti orang ini penipu dalam dia beragama. Maknanya dia Islam. Menipu aja dia Islam. Kalau dia tak ambil berat soal makan minum orang miskin. Ni tuan-tuan. Sebab tu benda-benda begini, ya Allah, moga-moga Allah bagi saya faham, tuan-tuan faham, anak cucu kita faham. Ya, mungkin anak-anak tuan-tuan suatu hari nanti akan jadi orang besar. Tolong ingat kat dia, tuan-tuan. Ya, tolong ingat kat dia, jadi orang besar tak salah, berpakat besar pun tak salah. Tapi jangan ambil mudah tentang makan minum umat Nabi Muhammad. Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Tak layak kita nak minum air telaga Kausar, malaikat akan halau kita daripada situ kalau kita tak ambil berat soal makan minum. Sebab tu saya, tuan-tuan yang Allah, mungkin Allah bagi sedikit kelebihan rezeki lah lebih. Nak kata lebih banyak, tak, sedikit kelebihan rezeki. Makan, kita makanlah, anak kita makan. Tolong jangan lupa umat Nabi Muhammad yang dalam kelaparan. Moga-moga Allah, Nabi ingat pada kita, kita ingat pada Allah. Inilah tuan-tuan, sedikitlah saya sentuh. Sebab saya kadang-kadang rasa sedih, rasa terkilan. Ya, bagaimana pemimpin akhir zaman bercakap untuk umat Nabi Muhammad yang kelaparan. Bagaimana seorang mufti yang keluar fatwa halal darah kerana kita tuntut sedikit. Tuan-tuan, ya, kalau cakap lembut pun tak apa, jangan buat begitu, ada cara lain. Tiba-tiba keluar fatwa. Kalau baru ni polis ambil fatwa tu, bunuh baru ni, apa cerita nak jadi? Agak-agak. Jangan, fatwa bukan main-main, tuan-tuan. Kalaulah ada orang yang berpakat ramai-ramai, pemuda-pemuda, tuan-tuan yang pakat ramai-ramai, okey. Oleh kerana mufti dah keluar fatwa, darah tu dah halal. Okey, kita bawa parang semua sekali, kita pergi tetak aja yang ada kat dataran baru ni. Apa jadi baru ni? Kalau berlakulah baru ni. Kalau ada yang pening sikit baru ni. Tapi nasib baik masyarakat kita alhamdulillah tak pening sangat. Yang seorang tu aja pening. Ya, tak reti. Tuan-tuan, ini benda-benda yang kita kena faham dalam hidup. Ini tauhid.
Okeylah, kita teruskan sikit lagi. Qiyamuhu bi nafsihi. Baik, habis syaitan tuan-tuan. Muka surat 6, muka surat 24. Tapi yang ni tuan-tuan boleh bacalah sebab saya tulis ringkas dengan dalil-dalil yang ringkas. Ya. Wahdaniyah iaitu juga bermaksud esa. Apa makna esa? Dengan makna yang lain bermaksud menafikan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan Allah. Mustahil Allah itu banyak atau berbilang-bilang. Sifat ni tuan-tuan, kalau kita belajar ni tauhid. Apa makna wahdaniyah? Ni ialah konsep tauhid. Apa makna tauhid? Satu benda, guru saya sebut dengan cara mudah. Hanya Allah. Ini tauhid. Hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Hanya Allah yang layak disembah. Hanya Allah berkuasa. Hanya Allah yang kaya. Hanya Allah berilmu. Yang lain tidak berilmu. Itu tauhid. Maknanya selama mana saya dengan tuan-tuan rasa kaya, syirik pada diri kita. Secara khafi, secara halus. Kerana yang kaya hanyalah Allah. Kita tidak kaya. Siapa kata? Tak dia. Allah kata kita fakir. Yang berkuasa hanyalah Allah. Yang kuat hanyalah Allah. Kita tidak kuat, tuan-tuan. Kalau kita rasa kita kuat, syirik kita secara khafi, secara halus. Kerana Allah sahaja yang berkuasa. Sebab tu pihak berkuasa, nama je pihak berkuasa. Kadang-kadang kita pergi, minta maaf tuan dia, ni di luar bidang kuasa saya. Tadi kata pihak berkuasa, ni luar bidang kuasa. Maknanya, dia kena insaf lah. Yang berkuasa hanya Allah. Manusia tidak berkuasa. Itu yang Nabi kata dalam, ingat tak yang Nabi dengan Sayyidina Ibnu Abbas, masa Sayyidina Ibnu Abbas dalam apa ni, dia menunggang unta dengan Nabi itu masa 9 tahun. Ya gulam, ala u'allimuka kalimat, wahai anak, mau tak aku cakap kepada kamu berkalimah? Ya Nabi ajar, itu tauhid. Kalau nak ajar tauhid pada anak-anak, dia umur 9 tahun, 10 tahun, boleh mula dah ajar tauhid. Ya. Kemudian Nabi kata apa pada Ibnu Abbas? Ya, dalam hadis yang panjang tu, saya tak nak nanti kita panjang sangat kita baca. Ya, daripada izza anta fasa'in billah. Yang Nabi sebut tu, semua bawah tu, Nabi kata, wa ini ijtama'u, wa'alam annal ummah, wahai Ibn Abbas, wa'alam, ketahuilah, annal ummah, kalaulah seluruh ummah manusia ini, ya, ijtama'at, mereka berkumpul, ala an yafa'uka bi syai'in, kerana nak bagi manfaat kepada kamu dengan satu manfaat sahaja, lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka. Mereka tak akan mampu bagi kamu walaupun satu manfaat, kecuali yang telah Allah tentukan ke atas diri kamu. Ya? Kerana yang boleh bagi manfaat hanyalah Allah. Wa ini ijtama'u, kalau kamu berhimpun, kalau semua mereka berhimpun satu tempat, ala ayadurruka bi syai'in, kerana nak memudaratkan kamu dengan satu benda aja mudarat, seluruh dunia ni berhimpun nak mudaratkan kita satu benda aja, bukan banyak, satu benda aja. Lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan mampu memudaratkan kamu walaupun dengan satu benda, illa qad katabahu Allahu alaika, kecuali yang telah Allah tentukan ke atas kamu. Maknanya apa? Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya Allah. Itulah tauhid, hanya Allah. Ni tuan-tuan Kalau ada dalam diri kita rasa apa? Rasa kaya, rasa hebat dalam diri kita. Sebab tu yang kita kata hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ya. Tidak ada dalam hati saya hanya Allah. Itulah tauhid, tuan-tuan. Waktu tuan-tuan jangan rasa hebat. Setinggi mana ilmu tuan-tuan jangan rasa alim. Sekaya mana harta tuan-tuan jangan rasa kaya. Sekuat mana tuan-tuan berkuasa, tuan-tuan jangan rasa berkuasa. Syirik, tuan-tuan. Kerana yang berkuasa hanya Allah. Allah kita ni tuan-tuan ya. Kalau Allah suruh kita buat satu benda aja, kalau Allah tak bantu kita, tu yang kita kata billah tadi. Ya, salah satu makna berkelip. Kalau Allah suruh kita aja berkelip, jantung tak apa Allah urus. Ya. Sistem pencernaan Allah urus. Makan ajalah, Allah tahulah nak cerna. Tapi kalau Allah suruh kita berkelip, tak ada buat kerja lain kita tuan-tuan. Duk kerja kelip aja dah. Berapa kali satu hari? Tak tahu. Diri sendiri pun tak tahu. Duk kelip-kelip tahu tak? Tahu berkelip ke? Ke dah terbeliak biji mata? Tapi berapa kali tak tahu. Jantung tahu berdenyut. Ke dah tak berdenyut dah? Tahu berapa kali? Itu aja kita dengan Allah. Tanya benda dalam diri kita pun tak tahu. Nak tanya hal orang lain. Yang kita, apa makna tak tahu? Tak tahu tu jahil lah bahasa Arab. Jahil tu tak alim lah. Kena guna bahasa Malaysia. Jahil bahasa, mana tu jahilnya kita. Habis yang mengaku sangat berilmu, yang kata sangat alim, yang kata sangat gitu ni, siapa kita ni? Profesor, doktor, PhD, alim, ulama, tanya diri sendiri pun tak tahu. Pas nak kata tahu. Tuan-tuan, besok tuan-tuan masih sihat lagi tak? Alhamdulillah hari ni sihat ya? Besok tahu tak sihat lagi? Kau tak tahu. Kau mati dah. Tak tahu juga. Ni diri kita pun kita tak tahu. Nak kata tahu. Lagilah orang lain kita tak tahu. Hari ni pun kita tak boleh tahu. Tuan-tuan sihat sampai petang ke hari ni?
Tuan-tuan hidup sampai petang ke hari ni? Kalau kita tanya hari ni pun tak tahu, nak tanya seminggu lagi. Sebab tu orang yang bercakap sombong-sombong tu tuan-tuan, dia dalam keadaan apa kita tidak tahulah. Dia sedar ke tak sedar. Gitu kita dengan Allah. Itulah dia panggil wahdaniyah. Hanya Allah. Jangan rasa diri. Kemudian yang ketujuh, kudrat. Ia berkuasa. Kita fahamlah tuan-tuan ya. Dan kuasa Allah tidak terbatas. Ya, manusia bukan berkuasa. Iradah, kehendak. Ya, Allah bersifat dengan kehendak. Ya, berapa ramai manusia nak cari harta, setiap mana yang tu aja Allah bagi. Yang kesembilan, ilmu. Ya, ilmu. Ia mengetahui segala yang wajib. Yang ni saya hurai sikit tuan-tuan ya. Takut-takut tuan-tuan tu. Baik. Ilmu artinya Allah berilmu. Berpengetahuan. Atau mengetahui segala yang wajib ada. Iaitu zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah juga berilmu iaitu mengetahui segala yang mustahil ada. Iaitu sekutu baginya. Dan Allah juga mengetahui segala yang harus ada. Iaitu sekalian makhluk. Benda ada tiga. Ada ni kalau kita bincang tajuk ada tiga. Yang pertama wajib ada. Yang kedua mustahil ada. Yang ketiga harus ada. Boleh ya? Wajib ada Allah. Wajib ada. Mustahil ada, iaitu benda-benda yang sekutu dengan Allah. Mustahil ada. Ada ke Tuhan lain yang sama besar dengan Allah? Tak ada. Ada ke Tuhan lain yang sama kuat dengan Allah? Tak ada. Itu mustahil yang tu. Rasa-rasa ada tak? Tak ada dah, tak ada. Mustahil. Yang ketiganya harus ada. Apa yang harus ada? Makhluk Allah ni harus ada. Saya dengan tuan-tuan, saya kira kita tanya. Saya dengan tuan-tuan ni wajib ada ke? Kalau kita tak ada dunia ni tak. Susah orang-orang ni. Ya ke? Tak. Kita ni harus aja ada. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Betul? Kau penting sangat ada. Tak. Kok kita ada menyusahkan orang. Baik tak ada. Betul ke? Jadi nak bagi tahunya, benda ada ni, wajib ada Allah. Maka Allah tahu tentang diri dia. Dia lebih kenal tentang diri dia. Zat dia, sifat dia. Mustahil ada. Benda-benda yang sekutu dengan Allah mustahil ada, tak ada. Kemudian harus ada. Maka semua makhluk ni disebut harus ada. Maka Allah tahu semua sekali. Hatta sebesar-besar makhluk Allah yang nama dia Arash, sekecil-kecil yang namanya kuman, namanya debu, namanya atom, semua Allah tahu. Agak-agak debu kat kota warisan ni berapa banyak? Kok ada satu debu yang terselit yang Allah tak tahu? Dah, Allah tahu semua sekali. Sebab tu Ibrahim bin Adham, apabila orang jumpa dengan dia, seorang pemuda jumpa dengan dia, pemuda tu kata apa? Wahai Ibrahim, aku ni dah tenggelam dalam dosa, boleh tak kamu nasihatkan pada aku? Ya, Ibrahim bin Adham bagi 5 tip kalau nak lepas daripada dosa. Yang pertama, iza arata an ta'sillah fala ta'kun min rizqillah. Kalau kamu rasa nak maksiat pada Allah, kamu jangan makan rezeki Allah. Jangan makan nasi lemak tadi. Kalau rasa-rasa nak mengumpat lepas ni. Itu yang pertama. Yang kedua, iza arata an ta'sillah fabhas anil ardi laisa mulkan lillah. Kalau kamu rasa nak buat maksiat pada Allah, kamu cari bumi lain yang bukan milik Allah. Kamu buatlah itu. Yang ketiganya, dia kata apa? Iza arata an ta'sillah, kalau kamu rasa nak buat maksiat pada Allah, fabhas an makanin la yarakallahu fik. Kamu kena cari satu tempat yang mana tempat tu Allah tak nampak kamu. Allah tak tahu kamu di situ. Tapi kalau kita belajar tentang sifat Allah berilmu, maka Allah tahu. Nampak tak? Yang keitunya, kalau malaikat maut datang nak tarik nyawa kamu, kamu jangan bagi kat dia. Kalau boleh kamu buat macam tu, buatlah maksiat. Yang kelimanya, kalau kamu balik ke akhirat nanti, cepat-cepat. Yang balik akhirat nanti, ya, kamu ada malaikat Zabaniah nak tarik kamu ke neraka, kamu jangan ikut. Kalau 5 ni kamu boleh buat, buatlah maksiat. Lelaki tu kata subhanallah, subhanallah. Akhir sekali dia pun istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak boleh. Boleh tuan-tuan ya? Kalau rasa-rasa nak mengumpat, jangan makan rezeki Allah. Mengumpatlah banyak-banyak. Ataupun kalau dah rasa nak buat dosa, pergi cari bumi lain, agak-agak ada bumi lain. Ada ke? Tu lelaki tu kata subhanallah hal ardu laisa mulkan lillah. Ada ke bumi lain bukan milik Allah? Dia pula tanya tu. Tak boleh tahu, ni antara benda-benda yang kita kata tidak ada satu benda terselindung daripada Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Hayah al-hayah, ia hidup. Cuma nak sebut di sini Allah tu hidup tanpa berhajat kepada nyawa, tanpa berhajat kepada faktor yang menghidupkan. Ya, mustahil Allah tu mati atau mati. Allah hidup tanpa nyawa, tanpa roh. Ya, roh tu makhluk Allah. Kita hidup nak kena roh. Satu, yang kedua nak kena ada faktor hidup. Kalau ada roh saja, tak ada faktor hidup. Apa makna faktor hidup? Faktor hidup ni tuan-tuan ialah udara, oksigen. Kalau ada oksigen pun nak kena makan, nak kena minum. Allah tidak perlu
maka Allah hidup tidak perlu kepada apa. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, boleh tuan-tuan. Kena rehat sekejap 5 minit. Nak betul-betulkan apa kon. Tu. Kita bagilah 5 minit dulu tuan-tuan ya. Nampak slow, pakai slow tu. Ustaz tahu-tahu aja slow. Jiwa tu dah. Betul-betulkan dululah tuan-tuan ya. Kita 5 minit. Dia kena rehat juga. Kalau tuan-tuan ada nak pergi nak minum ke, bolehlah ya, nak ke tandas ke dulu. Jangan tanya pula nak balik sekejap, boleh tak? Kalau tanya nak balik sekejap. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terang